Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengacara Majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur, Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi kedua. Itu slot yang berikutnya di mana saya telah diamanahkan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan kita membicarakan secara terperinci atau secara detail berkaitan dengan pengurusan kemudahan cuti bagi pegawai perkhidmatan awam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman kita bila kita sebut perkataan cuti atau cuti kita panggil kemudahan ya. Kemudahan ini bermaksud sesuatu perkara yang boleh ditarik balik, yang boleh dipertimbangkan, yang boleh tak diluluskan oleh ketua jabatan ataupun pegawai yang diberi kuasa untuk meluluskan kemudahan tersebut. Okey, berdasarkan kepada slide saya petang ni pun ada banyak juga slide yang kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan dan mungkin atas sebab teknikal saya nampak kita tak boleh lagi menggunakan ruang chatting untuk kita chatting untuk apa-apa soalan, tapi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan ataupun boleh on saja mic tersebut untuk bertanya sekiranya kalau ada apa-apa isu atau persoalan berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Okey, kita tengok next slide. Alright, okey. Kita ada beberapa peraturan. Kita ada beberapa surat-surat edaran yang datang daripada masa ke semasa. Daripada semasa ke semasa. Di samping kitab utama kita, kita akan merujuk kepada Bab C 1974. Bab C 1974 ni pun telah dipinda berdasarkan kepada Pekeling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 ketika pengenalan kepada skim saraan baru perkhidmatan awam SSB pada SSB, dan pada SSM ada sedikit lagi beberapa pindaan, dan dari masa ke semasa JPA mengeluarkan terutama di bahagian saraan mengeluarkan surat-surat edaran tertentu berkaitan dengan pelaksanaan kemudahan cuti. Kenapa saya tekankan perkataan kemudahan? Ini adalah bermaksud cuti merupakan kemudahan dan dia bukanlah hak pegawai. Saya selalu sebutkan macam tu kerana ada beberapa orang kadang-kadang dia menyebut saya berhak cuti, saya berhak cuti dan saya boleh cuti dan saya dapat MC hari ini dan beranggapan yang ketua jabatan akan automatik luluskan MC tersebut. Sekejap tuan-tuan dan puan bila di pejabat ni akan ada mesej-mesej tertentu yang saya kena tengok sekejap tuan-tuan dan puan Okey. Saya cakap tadi berkaitan dengan cuti, iaitu kemudahan cuti, pegawai boleh diluluskan cuti, pegawai hanya boleh mohon untuk dapatkan cuti tersebut, even cuti sakit sekalipun. Cuti sakit sekalipun bila dapat MC, seolah-olah bila dapat MC tu dia bagi tahu pejabat, okey saya dapat MC hari ini, saya nak cuti. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, MC itu hanya menyatakan pegawai tidak sihat, tetapi kelulusan tertakluk kepada ketua jabatan.
Tertakluk kepada ketua jabatan yang di mana ada kuasa untuk meluluskan cuti tersebut. Dan kalau secara terperincinya kita lihat berdasarkan ya kepada perenggan 17 dalam Perintah Ambapsi. Nanti kita cerita berkaitan cuti sakit tersebut. Cuma hari ini pada masa ini kita nak maklumkan bahawa cuti merupakan satu kemudahan dan bukan hak pegawai. Saya dah sebut tadi kan hak pegawai hanya ada dua, untuk meletakkan jawatan dan juga gaji apabila hadir bertugas. Okey, dalam perkeling-perkeling, mana banyak perkeling yang dikaitkan dengan cuti ni, cuti tanpa gaji dia perkeling sendiri ya. Penerimaan MC swasta dan kerajaan ada perkeliling di sendiri, ada surat edaran di sendiri. Ya, cuti-cuti sakit yang lain macam cuti-cuti yang diberikan tertentu, cuti umrah ada dia punya perkeliling dia, cuti bersalin ada perkeliling dia. Maknanya setiap daripada cuti-cuti yang dia jelaskan dalam bab C tadi itu, yang ada pindahan dari masa ke semasa dia akan datang melalui perkeliling-perkeliling surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh JPA, terutamanya bahagian saraan JPA. Okey, next slide. Okey, kita tengok next slide ya. Okey. Yang ini cuti bermaksud. Okey. Cuti ini bermaksud prinsip pemberian cuti, iaitu takrifan ya. Takrifan cuti itu bermaksud sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Bermaksud di sini sesuatu tempoh yang di mana ketua jabatan tahu dia telah diluluskan cuti. Ya, di mana ketua jabatan telah memberikan kelulusan. Dia bermaksud kalau ketua jabatan dah bagi kelulusan, cuti tersebut dikira valid. Pegawai tadi boleh untuk tidak hadir atas kebenaran ketua jabatan. Kalaulah tak dapat kelulusan cuti, pegawai ini dianggap tidak hadir bertugas. Tidak hadir bertugas di bawah perenggan 23, 24 dan 25 dalam peraturan pegawaian kelakuan dan tata tertib. Boleh diambil tindakan tata tertib kerana meninggalkan perkhidmatan tanpa cuti. Okey. Dan kita ada pelbagai jenis cuti. Cuti bukan hak, dia merupakan keistimewaan yang boleh tarik bila-bila saya sebut tadi dan diberikan secara saksama berdasarkan kepada kriteria kebajikan atas kepentingan perkhidmatan. Bermaksud di sini cuti diberikan berdasarkan kepada tempoh melayakkan seseorang pegawai tersebut dapat cuti. Contoh dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun dia bekerja, katalah dia hanya bertugas 180 hari. Lagi 185 hari pegawai tersebut cuti tanpa gaji contohnya. Dia hanya layak untuk menggunakan cuti-cuti pada tempoh perkhidmatan dia sehingga 180 hari itu sahaja dan dikira sebagai prorata. Kalau cuti dia setahun 20 hari, dia hanya berkhidmat 6 bulan, dia hanya layak untuk dapat cuti 10 hari sahaja. Daripada 10 hari tadi itulah dia akan, katalah hujung tahun nak masuk GCR, daripada 10 hari itulah akan diambil kira untuk pengiraan GCR berdasarkan kepada perkeling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003. Dia kira macam mana separuh daripada cuti tersebut atau maksimum 15 hari. Tapi dalam hal ini dia hanya layak 10 hari, maka GCR yang boleh dikumpulkan hanyalah maksimum 5 hari sahaja. Bukanlah 20 hari daripada tempoh pegawai yang dia layak, yang dia berikan cuti tadi itu. Dia patut dia dapat 20 hari tapi berkhidmat selama 6 bulan saja, maka cuti dia hanya layak untuk dapat 10 hari sahaja. Cuti yang melayakkan, tempoh-tempoh yang melayakkan pegawai itu dapat cuti. Okey, next slide. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Okey, itu daripada aspek prinsip cuti itu sendiri, daripada aspek definisi cuti itu sendiri. Okey, alright. Dalam hal cuti ni tuan-tuan dan puan-puan. Dah hilang. Sekejapnya, Cik Ribuan dan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita kembali. Alright. Okey. Untuk dalam kes ni, dia ada dua kuasa melulus.
Jadi ada 2 kuasa melulus. Okey. Yang pertama, kuasa melulus di peringkat ketua jabatan. Dalam peraturan dalam surat-surat edaran KPM, kita dah berikan takrifan di mana ketua jabatan di peringkat jabatan boleh luluskan. Di mana peringkat tertentu boleh luluskan. Contoh cuti sakit. Contoh Perintah Am Perenggan 17 Bab C 1974 menyatakan maksimum cuti sakit kerajaan ke swasta yang masuk dalam wad berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2006. Maksimum dia hanyalah 180 hari keseluruhan, tetapi dibahagikan kepada 2 kategori. Kategori yang pertama, 90 hari pertama diluluskan oleh ketua jabatan. Dan 90 hari kedua diluluskan oleh kuasa-kuasa tertentu yang di mana setakat ini diberikan kuasa kepada BPSM KPM ataupun KSU Kementerian untuk meluluskan lagi 90 hari kedua. Maksimum 180 hari. Begitu juga contoh cuti separuh gaji. Cuti separuh gaji seseorang pegawai ketua jabatan boleh luluskan maksimum 14 hari sahaja. Selebih daripada itu diluluskan di peringkat kuasa-kuasa tertentu di peringkat KPM ataupun pada masa ini diuruskan oleh Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia ataupun Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan BPSM yang boleh memberikan kelulusan lagi satu peringkat cuti tersebut, ya tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya sekarang ni di peringkat ketua jabatan ada juga cuti-cuti yang diberikan terus kepada ketua jabatan untuk mempertimbangkan, seperti mana contoh cuti tanpa gaji ikut pasangan, cuti tanpa gaji atas alasan persendirian, ya, di mana ketua jabatan boleh meluluskan tempoh yang di mana pegawai itu pohon. Contoh cuti tanpa gaji ikut pasangan ketua jabatan ataupun pengarah Jabatan Pendidikan Negeri boleh luluskan tempoh-tempoh dia nak. Kalau dia kata dia nak perlukan 2 tahun, dia boleh luluskan 2 tahun. Bila dia balik nanti dia akan berkhidmat semula dengan pegawai ataupun ketua jabatan yang meluluskan cuti tersebut. Jadi dalam hal ini kita kena tahu setakat mana, ya, cuti tersebut, dan dalam masa yang sama pegawai itu sendiri yang ambil cuti ini atau pengurus semua manusia yang menguruskan cuti ini pastikan pegawai tidak ambil cuti terlebih-lebih. Maksud terlebih tu macam mana? Tahun ni katalah maksimum 180 hari saja cuti sakit. Dia dah ambil 220 hari, 230 hari. Jadi implikasinya akan pergi kepada pegawai ni tadi. Implikasi dia daripada aspek perkhidmatan dia. Selebih 180 hari, kalau dia guru, dia tambah lagi 25 hari berdasarkan kepada Perenggan 53 dalam bab C 1974. Guru tambah lagi 25 hari sekiranya setelah habis 180 hari tadi berdasarkan kepada Perintah Am Perenggan 53 dalam bab C. Itu gurulah. Kalau bukan guru dia boleh tambah lagi jumlah baki cuti rehat yang masih berbaki sekiranya pegawai masih sakit. Selepas daripada itu tidak ada apa-apa lagi cuti. Sebab pastikan bila pegawai ni cukup 180 hari tempoh bercuti dia, dia hendaklah dirujuk kepada lembaga perubatan. Apa implikasi tak rujuk? Yang tu kita akan bincang kejap lagi. Sebab kita terima beberapa kes lah pertanyaan. Dia kata saya ni dah cuti panjang, cuti panjang disebabkan sakit. Lepas tu dia kata ketua jabatan dia potong gaji dia kata. Dia bagi cuti tanpa gaji je dia kata. Sedangkan cuti sakit tu diberikan oleh hospital, diberikan oleh klinik kerajaan. Takkan saya tak entitled? Tuan-tuan dan puan-puan, setiap cuti-cuti yang kita ada peraturan pada hari ini ada tempoh masanya. Cuti sakit cukup 180 hari, tak ada apa-apa cuti boleh diberikan melainkan rujuk lembaga perubatan. Selepas lembaga perubatan, tu ada lagi cuti-cuti yang boleh diberikan berdasarkan kepada perakuan lembaga perubatan tersebut. Itu saya nak jelaskan di peringkat-peringkat tertentu ada jenis-jenis cuti yang boleh diuruskan oleh ketua jabatan dan boleh diuruskan oleh kuasa-kuasa tertentu, cuti rehat khas di bawah ketua jabatan sahaja, cuti rehat tuan-tuan dan puan-puan di bawah ketua jabatan saja, tak perlu dikemukakan kepada kementerian. Okey, kita tengok next slide.
Okey, kategori cuti. Kita ada beberapa kategori cuti ya. Kategori cuti yang pertama, okey, yang pertama kita ada cuti kerana perkhidmatan. Yang ni saya sebutkan tadi, cuti kerana perkhidmatan termasuk cuti rehat khas. Dan cuti-cuti lain ya, cuti-cuti tanpa gaji dan sebagainya. Kerana apa kita kaitkan dengan perkhidmatan? Apabila seseorang tu pegawai itu berkhidmat baru layak cuti. Cuti rehat tahunan contoh, dia berkhidmat 3 bulan. Ya, 3 bulan. So kelayakan cuti dia sehingga tempoh 3 bulan dia berkhidmat tersebut ataupun mana hari-hari yang berhampiran. Ya, kita anggap sebagai, kalau kita rujuk dengan Perintah AMBAPSI, kita rujuk kepada Perenggan 9 ya, Perenggan 9 yang di mana menyatakan cuti rehat tiada genap setahun. Di mana cuti rehat tiada genap setahun tersebut tempoh perkhidmatan dia yang sebenar. Cukup 3 bulan dia berkhidmat, atau berkhidmat dia baru 3 bulan, cuti tersebut diberikan secara prorata. Bagaimana prorata dia? Kita kena nyatakan berapa hari dia berkhidmat dalam tahun tu, kita bahagikan dengan 365 hari, kita darab dengan jumlah cuti yang dia layak. Dia layak tahun tu 25 hari. Cuti yang tempoh dia hadir bertugas katalah 180 hari daripada 365 hari. Maknanya 25 hari datang setengah dia hadir setengah tahun atau tempoh melayakkan dia setengah tahun, dia layak cuma dapat 20, dia cuma layak dapat 12 hari sahaja. Ya, ataupun kepada perpuluhan yang terhampir. Kalau dia buat kiraan 12.67 hari, dia akan dapatlah 13 hari dekat situ berdasarkan formula yang saya sebutkan tadi, selaras dengan Perenggan 9 dalam Perintah AMBAPSI 1974. Itu cuti kerana perkhidmatan. Termasuk juga cuti kerana perkhidmatan tu dikaitkan juga dengan cuti tanpa gaji. Maksudnya ialah seseorang pegawai yang bergenap 1 tahun perkhidmatan layak untuk menerima kemudahan 30 hari cuti tanpa gaji atas alasan persendirian yang maksimumnya 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan. Seperti mana dinyatakan dalam Perintah AMBAPSI Perenggan 14(A). 14(A), setiap 1 tahun genap perkhidmatan, pegawai boleh kumpul 30 hari cuti tanpa gaji. Genap 12 tahun, barulah pegawai itu layak untuk menerima maksimum 360 hari. Itu maksud cuti kerana perkhidmatan. Kalau tak berkhidmat, tak layaklah. Kalau tak ada bertugas, tak layaklah. Itu cuti kerana perkhidmatan. Ya, okey. Begitu juga cuti atas sebab perubatan, yang ni jelas. Sakit TB, kusta, barah dan sebagainya. Cuti TB, cuti kusta, cuti barah. Cuti barah dia layak untuk dapat 730 hari ya, ataupun 2 tahun. Cuti atas sebab perubatan yang tu bergaji penuh, layak untuk menerima kemudahan tersebut sekiranya pegawai tadi telah didiagnos ataupun disahkan oleh pegawai perubatan yang pegawai ini merupakan pesakit barah. Seterusnya cuti tanpa rekod. Yang ni banyak. Cuti tanpa rekod menghadiri peperiksaan contoh. Cuti tanpa rekod menghadiri perkemahan dan sebagainya, persatuan dan sebagainya. Itu banyak kes-kes cuti tanpa rekod, kita akan tengok satu persatu ya. Dan cuti-cuti lain. Cuti-cuti lain ni contohnya ialah cuti yang diberikan untuk perayaan tertentu, perayaan keagamaan, cuti umrah, cuti-cuti lain, cuti hari Vaisakhi, cuti-cuti lain, cuti hari gawai, itu termasuk dalam kategori cuti-cuti lain yang di mana kerajaan memperuntukkan 1 hari sebagai cuti peristiwa yang menyatakan pegawai yang beragama sekian-sekian, yang berada asal daripada sekian-sekian, cuti gawai berasal daripada Pesta Keamatan Gawai berasal daripada Sabah dan Sarawak, dia layak untuk menerima cuti tersebut walaupun dia tidak duduk di Sabah dan Sarawak. Dia layak untuk menerima cuti-cuti tersebut berdasarkan kepada kriteria ataupun garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan semasa. Okey, kita tengok next slide. Okey, cuti kerana perkhidmatan. Sebenarnya saya sebutkan tadi, perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan. Yang ini kelayakan, saya sebut tadi kelayakan ketika berkhidmat sahaja. Apabila seseorang pegawai itu diluluskan
cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, kelayakan cuti tahunan pegawai tersebut tadi itu dimakan ataupun dikurangkan ataupun hilang kelayakan kalau dah ambil 1 tahun penuh. Contoh, dia dapat cuti tanpa gaji ikut pasangan cuti selama 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun tu, dia tak layak apa-apa cuti dan tak boleh kumpul apa-apa cuti pun dalam tempoh tu untuk cuti rehat tahunan dia ataupun cuti rehat khas dia. Dia akan mengurangkan tempoh cuti tersebut. Contohnya kalau dia ambil cuti haji. Sekarang ini kan dah nak haji dah ni, mana-mana pegawai yang pernah diluluskan atau yang telah diluluskan cuti haji 40 hari, tempoh perkhidmatan dia ya dalam tahun tersebut, cutinya tadi itu akan kurang. Katalah cuti haji 40 hari ya, cuti rehat tahunan 30 hari. Berkemungkinan besar 40 hari yang lulus untuk cuti haji itu dia akan makan kuota cuti rehat tahunan mungkin daripada 30 mungkin jadi 27 hari sahaja. Mungkin jadi 28 hari saja. Kenapa saya highlightkan perkara ini? Kerana disebabkan pada hujung tahun berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan 7/2003, seseorang pegawai layak diberikan kemudahan untuk mengumpul cuti rehat yang tak boleh dihabiskan kepada GCR. GCR, maknanya sekarang dia boleh masuk ke dalam GCR. Syarat GCR separuh daripada kelayakan cuti rehat ataupun maksimum 15 hari. Kalau dia tak ambil kira ni tadi, cuti separuh gaji tak ambil kira, tanpa gaji tak ambil kira. Dia ambil juga jumlah perkiraan yang sebenar, cuti yang dia tak layak pun dia ambil kira. Jadi bila perkiraan tersebut masuk dalam GCR, masa nak bersara nanti kita akan semak, oh dia tak layak untuk tahun tersebut kerana dia pergi haji. Mana mungkin GCR dia boleh kumpul 15 hari sedangkan cuti maksimum dia hanya 10 hari. GCR patut layak 5 hari saja. Jadi perkara itu akan dipotong ya dalam pengiraan GCR kelak. Okey. Selain daripada itu, kita rujuk kepada perkeliling-perkeliling tertentu ya. Contohnya cuti rehat khas, perkeliling yang baru ataupun perkeliling yang sedang kita rujuk ialah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 8 2017 yang menggantikan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2005 di mana kadar cuti rehat khas telah ditambah daripada 7 hari kepada 10 hari. Berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan dan diberikan secara prorata. Okey. Cuti rehat tahunan, okey, cuti penggal persekolahan ya. Perintah Am bab C50A itu, 50A itu menceritakan cuti penggal persekolahan, guru-guru boleh diminta untuk hadir ke sekolah. Tu Perintah Am bab C50A itu boleh diminta untuk hadir ke sekolah dan bukan untuk tujuan mengajar. Untuk hadir mesyuarat ke persiapan ke dan sebagainya, boleh untuk dipanggil dalam tempoh cuti rehat atau dalam tempoh cuti penggal persekolahan ya. Cuti separuh gaji. Cuti separuh gaji berdasarkan kenapa kita kaitkan dengan perkhidmatan? Kerana setiap 1 tahun genap perkhidmatan, seseorang pegawai atau entitled kemudahan 30 hari bagi cuti separuh gaji yang maksimum boleh dikumpulkan sehingga 180 hari setelah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun. Jadi cuti separuh gaji boleh diberikan atas alasan untuk menjaga ibu bapa ataupun anak ataupun isteri ataupun suami yang sakit ya dalam tempoh perkhidmatan maksimum 180 hari. Dan begitu juga cuti tanpa gaji 14A ni, yang ini merujuk kepada tanpa gaji atas alasan persendirian. Yang saya sebutkan tadi itulah awal-awal tadi tu. Okey. Seterusnya kita tengok next slide. Melainkan kalau ada soalan berkaitan dengan cuti ni di peringkat awal ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Alright, boleh tanya. Okey. InsyaAllah besok mungkin kalau ada yang ruangan chatting mungkin mereka boleh yang mungkin ada malu-malu nak tanya dia boleh chatting kat situ. Tapi tak apa. Petang ni mana-mana yang rasa nak mengantuk tu tanya terus. Jadi hilanglah mengantuk dia insya-Allah. Mungkin pagi tadi bangun pukul 3 pagi tengok Euro sokong England rupa-rupa tak menang sampai subuh tunggu. Rupanya tak menang England. Yang tu mungkinlah kalau ada mengantuk tu tak apa, boleh tidur je insya-Allah. Okey. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, sila puan. Tuan boleh tanya kan? Boleh. Cuti sakit bara kalau macam kami sekolah PTJ boleh terus luluskan 700 730 hari. 720 700
mula-mula 720, lepas tu campur 25 kan? Aha. Okey, apa soalan dia puan? Apa soalan dia? Saya nak tahu Kalau soalan dia. untuk cikgu cuti sakit bara, Aha. mula-mula 730 hari, lepas tu campur dengan 25 hari lagi kan? Ayolah, untuk guru ada berdasarkan kepada Perintah Am 53 tu. Kan dia dapat lagi 25 hari. Lepas tu soalan dia puan? Soalan dia sekolah PTJ boleh luluskan kan? Sekolah PTJ boleh luluskan. Yang ini untuk urusan berkaitan dengan cuti barah ni memang dalam Perintah Babsi dia cuma nyatakan maksimum dia boleh luluskan selama 2 tahun. Okey. 2 tahun. Maksudnya tak perlu hantar ke KPM minta kelulusan kan? Untuk yang kes-kes macam ni dia tak perlu hantar ke KPM. Dia yang hanya perlu dihantar bagi kes-kes yang memang nyata dan jelas. 90 hari pertama kata di peringkat ketua jabatan. 90 hari kedua di peringkat KPM yang tu jelas. Mana-mana yang tak dinyatakan, maknanya hanya dia kata kelulusan boleh diberikan kepada ketua jabatan, maka ketua jabatan lah. Macam selain daripada cuti sakit barah tadi, macam cuti tanpa gaji kan. Cuti tanpa gaji kita ikut pasangan. Dia tak nyatakan tempoh tertentu. Tapi cuti separuh gaji ada. 14 hari. 14 hari kelulusan ketua jabatan, selebihnya kelulusan KPM. Okey. Terima kasih tuan. Sama-sama. Okey. Alright. Waalaikumsalam. Okey, kalau nak soalan lain boleh tanya juga insya-Allah. Okey. Alright, cuti bergaji penuh yang diberikan kerana perkhidmatan melayakkan, yang ni definisi yang saya dah sebutkan tadi, cuti rehat tahunan pengetua guru besar, yang ini SPP KPM bilangan 2 tahun 2001, 1 Januari 2001 menjelaskan bagi guru besar atau pengetua dilayak untuk menerima cuti rehat tahunan, berbeza dengan cuti rehat khas yang hanya dilayak kepada guru-guru yang berkhidmat di sekolah. Okey. Yang ini saya kaitkan juga dengan isu yang berkaitan kalau guru tersebut berada di sekolah ataupun pegawai tersebut telah ditukarkan ke dalam jawatan kumpulan. Dia berada di sekolah, dia tukar ke dalam jawatan kumpulan. Dalam masa yang sama, dia tak mengajar. Macam mana tu ya? Dia tak mengajar. Dalam hal ni yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rujuk balik di mana bahagian pengurusan sekolah harian dia ada keluarkan surat edaran November 2016. Dia nyatakan pegawai yang berada dalam jawatan kumpulan ni dia boleh tagging dua, satu pool pengurusan, satu pool akademik. Kalaulah pegawai tersebut duduk di sekolah tapi tak mengajar, cuti apa yang boleh bagi kat dia? Kita dah rujuk dengan JPA, cuti-cuti yang boleh dirujuk atau diberikan kepada pegawai walaupun dia tak mengajar, dia masih lagi tidak setaraf dengan pengetua atau guru besar, dia masih lagi layak untuk cuti rehat khas selama mana dia berada di sekolah walaupun dia duduk dalam jawatan kumpulan dan dia tidak mengajar. Kerana dia berada di fasiliti pendidikan dan dia bukan pengetua dan bukan guru besar, dan penilaian dia pun bukan penilaian seperti mana penilaian guru besar atau pengetua. Dia masih lagi berada di sekolah, dia layak untuk cuti rehat khas tersebut. Tapi kalau pegawai ini tadi ditempatkan di PPD, di dalam pool sakit ataupun pool tertentu yang kita akan cerita besok, dia duduk di PPD, dalam masa yang sama pegawai tersebut layak untuk cuti rehat tahunan kerana penempatan dia yang menyebabkan dia hilang kelayakan dapat cuti rehat khas. Yang ini memang dah diperjelaskan, penempatan seseorang pegawai mempengaruhi cuti kaedah atau kategori cuti rehat dia. Duduk di sekolah, dia tak mengajar tapi masih dapat cuti rehat khas. Dia duduk di PPD, penempatan di PPD yang tak ada dapat kemudahan cuti rehat penggal persekolahan, yang tak dapat, yang bukan tempat yang dipanggil fasiliti yang boleh seseorang pegawai itu mengajar, maka dia layak untuk cuti rehat tahunan sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok slide yang berikutnya. Boleh saya tanya tak? Bagaimana boleh, silakan. Kalau kelayakan pegawai yang berada di PPD bila berpindah ke sekolah sebagai guru, jadi apakah dia punya kelayakan cuti tu macam mana nak kira sebenarnya? Macam mana puan? Maaf, apa tadi? Dia duduk di sekolah?
Sorry Ulang tak balik. dengar Tuan. Ulang Macam balik soalan. contoh, Tak jelas ha. Okey, contohnya pegawai tu berada di PPD setengah tahun. Ya, betul. Jadi tahun yang sebelum tu dia ada simpan cuti rehat lah yang tak dapat dia habiskan, so dia simpan bawa ke tahun depan. Okey. Lepas tu bila dia dah bawa ke tahun depan, tiba-tiba tahun depan tu pula dia ditukarkan dan diminta untuk mengajar di sekolah menengah contoh. Okey. So macam mana apa yang terjadi dengan cuti rehat dia yang dia kumpul tahun sebelum ni, dan macam mana nak kira cuti dia punya kelayakan yang dekat sekolah tu dan cuti. Jadi yang itu jadi saya tak biasa lagi dengan KPM punya kaedah pengiraan cuti bila jadi macam tu. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk yang kes ni, yang pertama, Puan, kita boleh rujuk kepada Pekeling Perkhidmatan Bilangan 8/2017. Yang tu yang pertama tu. Kita buka, kalau ada Google buka jap, 8/2017. Dalam PP 8/2017 tu cuti rehat khas bagi guru, di belakang sekali, di lampiran belakang tu, dia ada nyatakan bagaimana pengiraan kaedah dia. Sekiranya kalau pegawai daripada PPD dia bekerja sampai setengah tahun, katalah dia layak untuk cuti, katalah 30 hari setahun. Apabila dia berkhidmat pada bulan 6, ya, kemudian dia akan bertukar pada bulan 7 lah, katakan 1 Julai, katakan setengah tahun lah. Kita senang kira, tapi prinsip kita nak prinsip ni bukan pengiraan, prinsip kita nak tengok. Okey, cuti pada tahun tersebut, katalah 1 Januari 2020 sampailah 31 Jun 2020 berada di PPD. Okey, 6 bulan tersebut untuk tahu berapa cuti, jumlah cuti yang dia layak, 180 hari bagi 365 darab dengan kelayakan cuti dia, katalah 30 hari tadi, maka jawapan dia memang 15. Itu 15 yang dia dah ada sekarang. Katalah 15 tu tadi, okey, 15 tu tadi dia ditukarkan ke sekolah pada 1 Julai. 15 tadi dia dah pakai katalah 5 hari, tinggal 10 hari. Tinggal lagi 10 hari. Alright. Bila dah tinggal lagi 10 hari, okey, dia nak bawa ke sekolah. Jawapan dia tak boleh. 10 hari tu dikira lupus dekat situ. Walaupun tahun sebelum tahun 2019 ada lagi 5 hari kata, bawa forward ke depan, jadi balik 15 hari. Campur 5 yang dah guna pakai je 20 lah kan. 5 dah guna pakai, tinggal lagi 15. Dapat surat 1 Julai pindah ke sekolah. Di sekolah 15 hari tu dikira burn. Tapi dia boleh bawa cuti rehat yang dia kumpul yang ada tadi tu, yang 15 hari tadi tu, 15 hari dapat untuk tahun 2020, 5 hari daripada tahun 2019, 5 hari tu memang tak ada lah. Jadi jumlah tersebut boleh dibawa ke GCR sahaja. GCR maknanya kalau dia dah guna, dia dah dapat 15 tadi, maksimum dia boleh bawa dalam GCR mungkin 7 atau 8 hari. Itu boleh bawa masuk ke GCR. Tapi untuk digunakan di sekolah tak boleh. Yang tu jelas kalau kita tengok dalam PP 8 2017 tu. Okey. Dan di sekolah pula dia dapat cuti macam mana? Cuti di sekolah sebagai guru akademik biasa. Yang ni saya cakap peralihan transisi antara guru, antara pegawai biasa di bahagian di PPD ditransferkan ke sekolah sebagai guru akademik biasa yang tidak layak untuk menerima cuti rehat tahunan. Dia bertukar status CRT jadi CRK. Masuk 1 Julai, CRK bagi seorang guru dalam Pekeling 8 2017, dia layak untuk dapat 10 hari. Kelayakan asal 10 hari. Apabila masuk 1 Julai, secara prorata dia layak untuk dapat 5 hari sahaja. 5 hari tadi tu dia boleh bawa sama ada cuti, dia boleh ambil cuti 5 hari tadi tu ataupun hujung tahun dia bawa masuk ke GCR tambah dengan GCR yang dikumpulkan dalam semasa tempoh yang dia berada di pejabat PPD tadi tu untuk dicantumkan masukkan GCR dia pada akhir tahun dia dalam perkhidmatan dia. Puan jelas tak jawapan saya ke jawapan saya lagi tak jelas Puan? Sangat jelas Tuan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan.
Okey. Alright. Seterusnya yang ini cuti rehat tahunan yang di mana bermula dapat cuti rehat tahunan bermula daripada era gaji Sufian tahun 70-an. Masa ni sistem lama JKK, Jawatan Kuasa Kabinet. Sampailah sekarang kita gunakan kaedah-kaedah berdasarkan PP 11 2015. PP 11 2015 tu dia nyatakan dengan jelas tempoh perkhidmatan lantikan. Cuti rehat tahunan berdasarkan kepada lantikan, tahun lantikan seseorang pegawai. Ada setengah tahun lantikan yang tertentu 1 Januari 2009 ke atas. Kalau grade 41 cuma dapat 25 hari sahaja. Dia cukup 10 tahun ke dia dapat 25 hari sahaja. Bagi lantikan yang selepas 1 September tahun 2005 ke atas, dia tak layak pun untuk dapat cuti cukup 10 tahun, dapat lagi 5 hari, dapat 35. Macam saya, lantikan saya tak boleh untuk dapat 10 tahun, dapat maksimum 35. Hanya layak 30 hari saja. Lantikan sebelum September 2005 tu cukup 10 tahun, dia layak untuk dapat tambah lagi 5 hari bagi grade 41 ke atas, dia layak untuk dapat maksimum 35 hari. Yang PP 11 2015 ni merujuk kepada tarikh lantik, ya, tarikh lantik dalam perkhidmatan, lantikan pertama dalam perkhidmatan untuk menunjukkan berapa layak cuti tersebut. Maknanya semua orang cuti dia berbeza ikut tarikh lantik. Tapi mana yang dilantik 1/1/2009 ke atas, grade 41 cuma dapat 25 hari sahaja. Okey, next slide. Okey, ini saya kata sebelum 1 September, selepas 1 September, mulai 1 Januari, yang ini dalam PP 11 2015 yang berkuat kuasa, ya, yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2016. Ya. Okey, next slide. Alright, yang ni cara pengiraan, formula. Formula ni tuan-tuan dan puan yang menguruskan cuti, yang menguruskan semua manusia berkaitan dengan cuti, yang ni kena ingat. Kalau boleh kena hafal, kena tulis kat mana-mana papan putih ke atas meja ke, kena tulis yang ini. Kerana yang ini merupakan formula yang setakat ini paling tepat untuk pengiraan jumlah cuti yang seseorang pegawai itu layak. Salah kira yang ini, maka salah akan kira GCR dia. Kerana tempoh, kita dah sebut tadi kan, cuti rehat merupakan tempoh seseorang pegawai itu yang dia layak. Maknanya bila dia berkhidmat, dia layak untuk cuti. Tak berkhidmat, tak layak cuti. Tak hadir bertugas, tak layak cuti. Cuti tanpa gaji setahun, tak layak dapat cuti kerana perkhidmatan. Yang ini kena diambil kira dan kalau boleh kena ingat formula ni untuk tujuan pengiraan cuti tersebut. Okey, next slide. Okey, ni contohlah. Contoh apabila berlaku lantikan selepas 1 September, ya, diberikan kenaikan pangkat, okey, tempoh genap 10 tahun perkhidmatan, maka kaedah pengiraan dia begitu bagi grade bawah 41. Okey, yang ini tuan-tuan dan puan boleh bacalah, maknanya ini tak ada isu sangat. Okey, next slide. Yang ini straightforward je, next slide. Yang ini pun sama. Tuan-tuan dan puan boleh terus adapt ataupun boleh tengok yang ini, terus bandingkan dengan persoalan kalau ada isu. Yang ini di peringkat kementerian taklah banyak, tak ada isu pun sebenarnya sebab dia boleh kira dengan mudah berdasarkan kepada tabel yang diberikan tu. Okey, next. Okey, tapi saya masukkan juga dalam slide ni untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil tahu. Yang ini saya sebut tadi. Sekiranya kalau seseorang pegawai itu diluluskan cuti haji, cuti kelayakan, cuti tahunan dia akan berubah berdasarkan kepada jumlah yang diluluskan cuti haji tersebut tertakluk kepada jumlah sebenar cuti tahun seseorang pegawai. Katalah contoh, tahun ini pegawai A ada 35 hari cuti. Diluluskan 40 hari cuti haji bagi mereka yang boleh pergi haji tahun ni lah. Kemudian baki cuti haji tersebut, okey, tinggal lagi kalau 31,
Tolak 40 hari, kadar cuti rehat mungkin hanya dapat 30 hari saja, mana sehari itu dah hilang. Jadi kadar GCR sebenar maksimum 15 hari saja. Ya, nampak kan dekat jelas kat situ? Maknanya sekarang ni kadar cuti rehat 35 hari. Dia layak cuti haji 40 hari. So baki cuti rehat dia hanya tinggal 31 hari. Maknanya 4 hari dah hilang. Itu tak ketara sangat sebab maksimum 15 hari. Yang ketara kalau daripada aspek yang ini. Kita tengok ya yang ini. 30 hari. Yang ni ketara sangat ni. 30 hari ya. Katalah dia tak ambil cuti langsung pada tahun tu, dia pergi cuti haji. Kita katalah kita kekalkan juga 30 hari. Jadi kalau ikutkan dia tak layak 30 hari. Tapi kita letak juga dalam buku perkhidmatan 30 hari. Jadi kadar GCR dia kalau ikutkan maksimum 15 hari. Dia ambil juga 15 hari. Kalau kita nampak yang itu, kita lihat semula GCR dia sebenarnya tak sampai pun 15 hari, maka 2 hari tersebut akan dipotong dalam GCR dia. 2 hari akan dipotong dalam GCR dia sekiranya kalau dia masukkan dalam GCR jumlah 15 hari ya, pada tahun tersebut, memandangkan dia tak layak untuk dapat 15 hari pun kerana cuti haji tadi itu telah mengurangkan kelayakan cuti sebenar pada tahun itu daripada 30 kepada 27 hari sahaja. Yang ini sangat penting disebabkan perkara-perkara dalam pada tahun tersebut ada cuti tanpa gaji, cuti haji dan sebagainya, tersalah kira bawa ke GCR, maka hujung perkhidmatan nanti jumlah tersebut akan dipotong dan jumlah GCR dia pasti akan kurang daripada apa yang patut dia dapat. Okey, kita tengok next slide. Ini pun contoh juga. Okey, contoh tanpa gaji dan sebagainya. Cuti sebenar 35 hari. Bilangan cuti dia ambil, so cuti rehat yang sebenar tinggal 9 hari sahaja. Itu contoh. Ya, contoh-contoh yang boleh diambil kira berdasarkan kepada prinsip awal tadi, cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan. Ya, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, next slide. Alright. Baki cuti rehat dibawa ke tahun hadapan. Ya, anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan ke tahun ketiga. Tahun 2018, 2019, 2020. Maknanya masuk tahun 2021, cuti tahun 2018 yang tak habis tadi tu dia akan habis hujung pada tahun 2020 tadi tu. Mana tak boleh buat masuk lah, tak boleh bawa lah ke depan. Mana cukup 3 tahun perkhidmatan bawa ke tahun ketiga. Bila tahun ketiga tak juga dihabiskan, dia akan luput pada hujung tahun ketiga tersebut. Maknanya dia akan luput. Maknanya nak bawa ke GCR tak boleh, dia kena habiskan juga pada hujung tahun ketiga tersebut. Okey, sebut bab GCR ni tuan-tuan dan puan-puan, ada orang tanya saya, boleh tak kita dia terlupa nak isi borang GCR 2017. Hari ni boleh teringat. Boleh tak kita buat masuk cuti-cuti ataupun 2018 mencuti, 2021 teringat tak lupa itu nak masukkan 2018 dengan GCR. Tapi baru teringat sekarang, boleh tak kita buat masuk? Jawapan dia tak boleh. GCR hanya boleh dibuat ataupun dibawa ataupun diuruskan pada tahun itu sahaja. Yang ni ada orang tanya sebab dia nak pencen, dah nak pencen. Dia kata dia terlupa nak kumpulkan GCR tahun 2018. Boleh tak diisi borang lampiran A sekarang supaya cuti tersebut boleh dikira dalam GCR kerana dia terlupa katanya. Jawapan kita tak boleh. Cuti-cuti yang boleh dikumpul masuk dalam GCR mesti dibuat pada akhir tahun itu sahaja. Contoh 2018, akhir tahun 2018 isi borang lampiran A kepada Tukilan 7 2003 untuk isi GCR. Kalau tak ada lampiran A pada yang tertulis tahun tersebut, maka GCR pegawai dianggap tak direkodkan ataupun tak layak dimasukkan ke dalam tabung GCR tersebut. Tak bolehlah masukkan. Sebab setiap daripada GCR tu ada kelulusan. Kelulusan tu mesti diperoleh pada hujung tahun itu sahaja. Tak bolehlah tahun 2021 bulan Mac dah baru nak buat untuk 2020. Kita tengok kita tengok lampiran A tu Mac 2021 untuk GCR 2020. Itu memang JPA tak terima. Banyak isu-isu GCR yang JPA tolak penerimaannya kerana kesalahaturan rekod ataupun ketidakaturan berdasarkan Perkeliling 7 2003 tersebut. Mesti dibuat pada tahun yang sama juga.
Sebab setengah jabatan, setengah tempat dia masih lagi tak gunakan Hermes. Ada setengah tempat yang dah gunakan Hermes tu nampak lebih mudah sebab kita bila dah hujung tahun, jawatan kuasa ataupun orang yang menguruskan Hermes akan maklumkan, okey, cuti sekian-sekian, dia forward nak di forwardkan pada sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian. Lepas dari tarikh tu kita buka untuk pengumpulan GCR. Boleh masukkan. Kalau dah terlupa nak masukkan tahun 2020, bawa je lah cuti 2021 tu untuk digunakan pada tahun berikutnya. Tapi kalau bagi guru, mana yang tak bawa cuti dalam GCR, kalau ada lebihan cuti, maka cuti tersebut dikira burn. Dalam aspek guru, perintah Perkhidmatan 8 2017, dia tak ada istilah carry forward. Dia tak ada istilah cuti dibawa ke depan. Kalau cuti tak habis, dia kira burn pada tahun itu, melainkan dia telah bawa masuk ke GCR. Okey, jelas yang ni Okey, next. Alright. Ini pada tahun akhir persaraan GCR yang telah dikumpulkan ni berdasarkan kepada SPP 2 2017 ya, SPP 2 2017 dinyatakan dengan jelas mana-mana pegawai yang ada lebihan cuti dalam GCR yang telah dikumpulkan. Sebabnya ada orang tanya, dia kata saya ni lambat lagi bersara, cuti tak cukup, dalam GCR dah ada 180 hari, boleh tak saya keluarkan sekarang? Jawapan dia tak boleh. Punca kuasa dia berdasarkan SPP 1 SPP 2 2017 ni dia jelas bagi mereka yang nak bersara lagi setahun ataupun 12 bulan saja yang boleh keluarkan GCR yang dikumpulkan dalam GCR tersebut. Jumlah yang boleh dikumpulkan 150 hari, kalau dah terlebih dalam tu boleh dikeluarkan hanya bagi mereka yang telah yang akan bersara 12 bulan daripada tarikh dia bersara. Dia boleh keluarkan sepenuhnya. Katalah dia ada 180 hari, 30 hari tu dia boleh keluarkan sepenuhnya ataupun dia boleh gunakan sepenuhnya sekaligus ataupun berdasarkan kepada kelulusan ketua jabatan. Kata ketua jabatan kata memang nak bersara tapi saya bagi 10 hari tu. 10 hari lah. Tak boleh dah guna 30 hari tu sebab ketua jabatan kata 10 hari je, tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Ya, dia boleh keluarkan tapi bagi mereka yang lambat lagi nak bersara tak boleh keluarkan dalam GCR ni. Sebelum ni kan ada ura-ura kerajaan kata kalau dah berkhidmat 15 tahun sekurang-kurangnya boleh keluarkan 75 hari untuk wang tunai. Buat masa ni perkara itu tak dapat dilaksanakan kerana tak ada lagi kelulusan daripada kerajaan yang sekarang ni untuk keluarkan 75 hari itu untuk wang tunai. Dulu ada kerajaan sebelum ni tapi belum sempat ada apa-apa kelulusan, kerajaan dah bertukar, maka yang itu masih lagi belum diputuskan apa-apa berkaitan dengan dasar tersebut. Okey, next slide. Alright, yang ni saya dah cerita tadi, cuti rehat khas asalnya berdasarkan kepada PP 3 2005 yang berkuat kuasa 1 Mac 2004. Sebelum ni guru ada cuti sambilan, 7 hari juga cuti sambilan. Sebelum adanya cuti rehat khas ni, guru kita guna cuti sambilan sebelum 1 Mac 2004 melalui Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2005. Okey, next. Yang ni tak ada apa, ini semua orang dah tahu. Okey, next slide. Okey, kemudian yang ni telah diperuntukkan hanya kepada guru akademik biasa dan pegawai yang layak ialah pegawai yang tertakluk kepada cuti rehat, cuti penggal, cuti semester dan sebagainya. Mana duduk di sekolah mengajar layaklah cuti rehat khas yang telah ditambah baik kepada 10 hari. Okey, next. Alright. Dipanjangkan juga kepada guru kontrak, mana-mana yang lantik kontrak nanti atau sedang dalam kontrak layak untuk diberikan cuti rehat 10 hari ini, termasuk guru sandaran ataupun guru interim layak secara prorata. Kita fokuskan secara prorata dekat situ. Walau bagaimanapun ya, dalam PP 8 2017 tu mana-mana pegawai atau guru ya yang termasuk dalam 9 kategori. Maknanya untuk hadir convocation dan untuk menguruskan anak dia menikah dan sebagainya, layak untuk menggunakan keseluruhan atau sebahagian atau semua sekali cuti rehat khas tersebut, tak tertakluk kepada konsep prorata. Okay, next. Yang ni. Yang ini
Kalau dia baru berkhidmat 2 bulan, dia kata saya nak gunakan 10 hari tersebut untuk tujuan yang ini. Ketua jabatan boleh mempertimbangkan. Saya guna ayat mempertimbangkan kerana tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Ya, tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Yang ini boleh digunakan jumlah 9 perkara ini ataupun apa-apa atau mana-mana sebahagian, ya, yang dalam hal ni menghadiri majlis convocation contohnya, mendaftar anak contohnya, dia nak pakai 9 hari. Nak pakai 10 hari nak daftar anak belajar di Oxford, dia kata. Boleh. Dia boleh menggunakan cuti tersebut sebab termasuk institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Ya. Dalam dan luar negara. Nak bawa anak dia pergi Oxford untuk daftar lapor diri masuk universiti, saya nak guna 10 hari tersebut walaupun perkhidmatan baru 2 bulan, ketua jabatan boleh mempertimbangkan. Boleh mempertimbangkan. Tetapi barang diingat bagi mereka yang tidak mencukupkan tempoh perkhidmatan yang cukup setahun kerana telah menggunakan tempoh 10 hari tadi, kalau dia ambil cuti tanpa gaji dan sebagainya, tempoh tersebut dia kena kutip balik emolumen dia. Yang itu jelas, kita boleh baca dalam PP 8 2017 tu. Mana-mana yang tempoh yang dia tak mencukupi, dia tak dicukupkan dengan tempoh sebenar, dia perlu kutip balik. Tapi kalaulah dia nak cukupkan tempoh perkhidmatan tapi dia bertukar ke PPD, tak perlu kutip lah yang itu. Sebab dia arahan yang diberikan jelas kepada pegawai untuk ditukarkan, untuk bertukar. Okey. Alright, next slide. Okey, yang ini sama pengiraan CRK. Okey, next. Alright. Okey. Yang ini soalan puan ni tadi. Jenis cuti bertukar bagi CRT, CRK di tempat lama, saya highlightkan kat situ, tidak boleh digunakan di tempat yang baru. Begitu juga bagi cuti yang terdapat digunakan boleh dikumpul untuk tujuan GCR. Dia tak boleh gunakan untuk tujuan cuti rehat di tempat baru. Dia daripada PPD masuk ke tempat baru sekolah mengajar. Dia tak boleh gunakan baki 15 hari ke 10 hari ke yang telah dia dapat semasa di PPD untuk dijadikan cuti semasa dia ditempatkan di sekolah. Dia tak boleh, tapi dia boleh bawa untuk ke GCR. Ya. Pemotongan emolumen pelarasan cuti tidak perlu dibuat ke atas CRK yang telah diambil melebihi bilangan yang dilakukan. Macam saya cakap tadi kan, pegawai sepatutnya dia ambil 10 hari kerana kerana menemankan anak dan pergi lapor diri di Oxford. Baru 2 bulan dia duduk di sekolah. Kemudian bulan ketiga balik-balik daripada Oxford pindah pula ke PPD. Dia tak dapat untuk menghabiskan tempoh perkhidmatan dia untuk melayakkan dia dapat 10 hari ni tadi. Tapi dia dah gunakan 10 hari. Tetapi dengan perpindahan pegawai tadi ke tempat lain, disebabkan perpindahan itu cuti rehat tahunan, cuti rehat khas dipertukar cuti rehat tahunan, pemotongan emolumen tidak perlu dibuat. Sebab dia bukan minta cuti tanpa gaji, dia telah ditukarkan ke tempat lain disebabkan arahan dan dalam masa yang sama cuti dia bertukar, maka tak perlu untuk pegawai yang tadi dikutip balik emolumen dia. Yang ni jelas ya. Okey, next slide. Alright, yang ni contoh. Contoh di mana lampiran yang saya sebutkan tadi dalam PP 8 2017. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah nanti, boleh bacalah. Alright, yang penting sekarang ni prinsip dia bertukar tempat, bertukar kaedah, bertukar cuti, maka baki cuti yang sedia ada tak boleh dibawa ke mana-mana melainkan hanya untuk GCR sahaja. Okey, next. Okey, cuti penggal persekolahan. Yang ni perintah bab C perenggal 50(a). Guru layak cuti penggal sebagai menggantikan cuti rehat tahunan. Jadi, ketua jabatan yang ini sebenarnya yang nak dijelaskan. Okey, ketua jabatan boleh memanggil guru untuk menjalankan tugas lain daripada mengajar tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti penggal dalam satu tahun. Okey, alright. Okay. Yang inilah sebenarnya, alright. Yang inilah sebenarnya yang kadang-kadang jadi isu. Tapi dalam perintah am dah sebut, ya, dalam perintah am dah sebut, okey. Dalam perintah am dah sebut maknanya pegawai guru boleh dipanggil dalam tempoh. Jadi tak salah kalau ketua jabatan untuk memanggil guru
yang sedang bercuti penggal yang tempohnya tidak lebih dari separuh jumlah cuti penggal untuk hadir ke sekolah untuk menjalankan tugas selain daripada mengajar. Okey. Alright, seterusnya. Kalau ada soalan. Okey, cuti separuh gaji. Okey. Cuti separuh gaji, alright, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada Perintah Am Bab C 13-A bagi bukan guru, Perintah Am Bab C 51 bagi guru, yang ini jelas. Yang ini jelas, maknanya setiap daripada pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun ya, layak untuk menikmati kemudahan cuti separuh gaji. Jumlah 180 hari tersebut. Ada soalan ke? Saya nampak ada orang tekan mic ni. Kalau ada soalan boleh terus suarakan. Okey. Dan kelayakan 30 hari setahun ni, maksimum 180 hari ni tuan-tuan dan puan-puan boleh digunakan untuk kesihatan keluarga pegawai sendiri. Dia sebut kat situ kesihatan keluarga pegawai. Kalau pegawai sendiri sakit macam mana? Pegawai sendiri sakit, dia tak boleh gunakan cuti ini. Dia tak boleh gunakan cuti ini kerana dia ada peruntukan cuti-cuti lain. Cuti separuh gaji ini hanya boleh diberikan setelah pegawai tadi dirujuk kepada lembaga perubatan. Tapi kalau untuk anak sakit, adik-beradik sakit, ini istilah yang nyatakan dalam Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1985. Definisi keluarga rapat iaitu adik-beradik sakit dia boleh gunakan. Ibu bapa mertua pegawai, nenek sakit pun boleh gunakan cuti separuh gaji. Datuk sakit boleh gunakan cuti separuh gaji. Bukan saya kata, kita rujuk kepada SPP 5 1985. Punca kuasa ni jelas, mana itu saja yang boleh digunakan untuk cuti separuh gaji. Selain daripada itu, pegawai boleh mohon cuti tanpa gaji atas alasan persendirian, di mana cuti tanpa gaji atas alasan persendirian berdasarkan Perintah Am 14-A, pegawai hendaklah menghabiskan cuti-cuti rehat yang sedia ada dulu sebelum diberikan kebenaran atau pertimbangan untuk luluskan cuti tanpa gaji atas alasan persendirian. Ya. Okey, ini jelas. Cuti separuh gaji 14 hari pertama diluluskan oleh Ketua Jabatan, selebihnya diluluskan oleh KPM atau kuasa-kuasa tertentu. Okey, next slide. Alright. Okey, cuti kerana perkhidmatan, pihak berkuasa melulus. Ni saya dah sebutkan tadi dah. 14 hari saya dah sebutkan. Dia clear yang ini 14 hari sahaja di peringkat JPN atau di peringkat PPD atau sekolah PTJ. Yang ini berdasarkan kepada Surat Penurunan Kuasa, Surat Perkeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 1 tahun 2009. PP1 2009 ni dia menceritakan berkaitan dengan penurunan kuasa, menguruskan dan pengemaskinian buku perkhidmatan kerajaan. Dalam perkeliling ni, dalam surat perkeliling dia ada sebut setakat mana Ketua Jabatan, apa definisi Ketua Jabatan, apa perkara-perkara yang boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan dalam hal ehwal meluluskan cuti separuh gaji ini. Okey, next slide. Kalau tak jelas boleh tanya. Okey, next slide. Okey, ini sama. Okey, ada soalan ke puan? Ya, saya nak tanya. Boleh puan. Okey, tadi saya cakap untuk cuti separuh gaji tu kita kena gunakan cuti rehat yang ada. Habiskan. Kalau dia saya tak sebut tu. Tak, maksudnya kalau nak cuti separuh gaji, kita kena gunakan cuti-cuti rehat yang ada, betul tak? Teruskan. Okey. Kalau dia mula cuti separuh gaji tu katalah bulan 2. Jadi cuti untuk setahun katalah dia ada 20 hari. Adakah dia kena habiskan 20 hari tu pun 20 hari tu dulu ataupun mengikut kelayakan sampai bulan 2 sahaja untuk dia mohon cuti separuh gaji selanjutnya? Saya tak jelas. Maksudnya sekarang ni dia telah mohon cuti tersebut macam mana? Maksudnya sekarang dia nak cuti separuh gaji mulai bulan 2. Okey, kan kena gunakan dulu cuti-cuti rehat yang dia ada, betul tak?
Untuk yang kes ni kalau kita rujuk kepada cuti separuh gaji atas sebab kesihatan saja ni atas sebab kesihatan saja. Betul-betul. Okey. Atas sebab kesihatan. Katalah dia mula bulan 2. Belum mula bulan 2, okey. Okey. Cuti rehat untuk tahun tu katalah dia ada 20 hari. Okey. Kalau dia mula bulan 2, adakah dia kena habiskan cuti rehat untuk tahun tu 20 hari tu dulu atau yang selayaknya sampai bulan 2 saja baru boleh dia lanjutkan untuk cuti separuh gaji tu? Okey. Untuk yang ini kita rujuk kepada cuti yang melayakkan sahaja. Sebab kita baru sebut tadi cuti berdasarkan kepada prorata. Cuti berdasarkan kepada prorata, jadi tempoh yang melayakkan sahaja. Maknanya kalaulah cuti dia 20 hari setahun tu dia baru berkhidmat 2 bulan, maknanya 60 bahagi dengan 365 darab dengan 20. Mungkin dekat situ dia dapat mungkin atau 2 atau 3 hari sahaja dekat situ. Maknanya sekarang ni dia hanya layak untuk menggunakan cuti yang dia layak. Macam tu juga dengan pegawai-pegawai yang nak berhenti kerja ke, nak cuti tanpa gaji ke, dia boleh menggunakan cuti-cuti yang layak. Tapi dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pegawai dia tertakluk kepada tempoh perkhidmatan dia. Kalau dia layak untuk menggunakan 180 hari, dia boleh gunakan 180 hari. Tapi dalam hal ini tadi bila cakap pasal cuti rehat yang berkelayakan, dia boleh gunakan cuti rehat berkelayakan dia sehingga bulan 2 tu sahaja. Jumlah yang sebenar yang dia ada untuk memudahkan pengiraan. Nanti kalau kita bagi cuti tu 20 hari, dia tak layak lagi, nanti dia tambah lagi dengan cuti tanpa gaji dan sebagainya, kita terpaksa buat kutipan balik kerana pegawai itu tidak memenuhi syarat kelayakan yang melayakkan dia dapat untuk 20 hari tadi itu. Kita bimbang yang itu sebenarnya. Jadi bagi pegawai itu kalau dia nak menggunakan cuti rehat dia, kita boleh gunakan cuti rehat dia 2 hari jumlah yang sebenar berdasarkan kepada prorata ataupun berdasarkan kepada jumlah yang dia hadir bertugas sebenarnya. Okey ke puan? Okey, faham. Terima kasih tuan. Alright, sama-sama. Okey, next slide. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, saya nak bertanya sikit. Ya, Puan Sharifah. Berkenaan dengan takrifan ahli keluarga tu tadi. Ya. Untuk cuti separuh gaji menjaga ahli keluarga. Ahli keluarga itu termasuk adik-beradik, nenek, dan banyaklah kan dia punya. Tetapi untuk takrifan ahli keluarga bagi cuti kematian ahli keluarga, adakah takrifan itu sama juga atau berbeza? Alright. Okey, dia ada dua perkeliling berbeza tu. Cuti untuk kematian ahli keluarga berdasarkan PP 4 2015. Yang tu dalam perkeliling tu dia terang-terang sebut. Macam yang cuti separuh gaji ni, dia refer kepada perkeliling 585. Dia dah sebut kat situ sebab kadang-kadang berdasarkan cuti-cuti tertentu dia ada sebut perkataan-perkataan yang berbeza. Itu sebab untuk yang cuti tanpa rekod atas kematian keluarga terdekat ni, yang tu kita rujuk terus kepada perkeliling 4 2015 tu. Tapi kalau dia tak sebut perkataan-perkataan selain daripada takrifan yang tadi tu, maka bukanlah dia tak termasuklah. Contohnya kalau dekat situ dia kata adik-beradik kan. Dalam PP 4 2015 tak sebut adik-beradik. Mana adik-beradik tak layak. Kita dalam hal ni kita tak boleh pukul rata. Kita boleh kata okey berdasarkan 585 adik-beradik keluarga rapat. Tapi kita kena tengok balik perkeliling 4 2015 tu. Dia tak nyatakan pun adik-beradik sebagai keluarga rapat. Dalam tu khusus untuk cuti kematian ahli keluarga, dia rujuk kepada isteri, suami, mentua, ayah, mak dan sebagainya, anak-anak, tapi tak sebut pun adik-beradik. Maka adik-beradik tidak layak kerana cuti tersebut diperjelaskan dalam perkeliling yang khusus untuk cerita bab cuti itu. Dan untuk yang kes cuti separuh gaji ni, adik-beradik tu kita refer kepada perkeliling 585 kerana tak ada pun dalam perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA khusus cerita bab perkeliling tertentu untuk cuti separuh gaji. Yang tu kita rujuk macam tu puan. Kalau ada perkeliling khusus untuk rujuk berkaitan dengan takrifan ni, kita terus buka perkeliling tu. Kita tak tengok perkeliling lain dah. Melainkan kalau dia kata PP 4 2015 dibaca bersama PP 585. Yang tu kita rujuk balik ke 585. Kita tak sebut pun 585.
perkara itu diluluskan khusus untuk cuti tersebut, rujuk kepada Perkeling 4 2015 tu sahaja. Okey puan? Okey, baik, terima kasih Encik. Okey, sama-sama. Alright, next slide. Okey. Tanya. Tanyalah puan. Yang slide tadi tu, slide yang mana? Slide mana puan? Banyak slide ni. Yang cuti separuh gaji untuk ahli keluarga terdekat tu. Yang tu tadi memang tak ada untuk pasangan tuan. Maksud dia macam mana? Saya tak faham. Pasangan macam mana tu? Dia kat situ tulis untuk ahli keluarga terdekat, dia tulis datuk, nenek, adik-beradik, ahli keluarga mertua, tapi pasangan tak ada, memang tak terlibat ke macam mana ke? Kita tengok balik, Okey, tengok balik tadi tu. Okey, tengok balik ke situ tadi. Alright. Okey, lain-lain saudara mara rapat kepada pegawai. Okey, dia kata pegawai disebabkan kesihatan keluarga pegawai sendiri. Okey. Kita rujuk macam ni ya. Yang pertama, bagi sebab-sebab kesihatan keluarga pegawai. Keluarga tu, dalam keluarga tu dia ada anak, dia ada suami, dia ada isteri. Itu keluarga. Dan sanak saudara pegawai sendiri pada adik-beradik, ibu bapa, mertua dan sebagainya. Jadi keluarga tu merujuk kepada anak-anak dan kalau ikut gaji anak pun tak sebut. Tapi kita understood kesihatan keluarga pegawai, maknanya keluarga rapat dia mestilah ibu, mestilah dia, mestilah suami ataupun anak-anak dia. Itu keluarga pegawai. Okey, sanak saudara rapat kepada pegawai itu dia boleh ya? Okey, jelas. Terima kasih. Okay. Alright, sama-sama. Alright, next. Okey, next. Alright. Okey, yang ni jelaslah. Okey, dah dikira cara pengiraan dia. Okey, next. Kita tengok lagi cuti tanpa gaji. Alright. Cuti tanpa gaji berdasarkan kepada Perintah Am Bab C 14A dan 14B urusan sendiri dalam Malaysia dan urusan sendiri di luar negara. Kuasa melulus yang diterus kepada Ketua Jabatan PPD, JPN, Sekolah PTJ. Perlu direkodkan dalam kenyataan perkhidmatan. Ini wajib rekodkan dalam kenyataan perkhidmatan ya untuk pengiraan tempoh perkhidmatan. Kerana cuti tanpa gaji ni tuan-tuan dan puan-puan, tempoh perkhidmatan tidak dimasuk kira untuk faedah persaraan. Ada berapa cuti tanpa gaji? Ada 3. Masuk cuti belajar 4 lah kan. Tapi cuti belajar tanpa gaji diambil kira untuk tujuan perkhidmatan. Bagi mereka cuti tanpa gaji disebut belajar je, apa-apa jenis cuti diambil kira untuk tempoh perkhidmatan. Cuti tanpa gaji ada 3 cuti yang tak boleh diambil kira untuk tempoh perkhidmatan. Yang pertama cuti tanpa gaji yang di mana atas alasan persendirian. Yang kedua cuti tanpa gaji mengikut pasangan berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 5 2016 yang ini tak ada tempoh. Setakat ni saya pernah jumpa guru bercuti 15 tahun bukan ikut pasangan. Tu yang paling lama, 15 tahun dia cuti. Ikut pasangan. Balik-balik mohon bersara pilihan perkhidmatan ngam-ngam 10 tahun. Grade dia tak naik pangkat lah sebab tempoh perkhidmatan tak boleh masuk kira sebab kenaikan pangkat guru secara time base, maka grade 41 bersara balik ngam-ngam boleh bersara, dia mohon bersara pilihan. Cuti tanpa gaji ikut pasangan berdasarkan kepada PP 5 2016. Di samping itu juga cuti tanpa gaji menjaga anak. Cuti tanpa gaji menjaga anak berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2014 yang di mana seseorang pegawai layak untuk diberikan cuti tersebut sehingga tempoh 1825 hari ataupun 5 tahun. 5 tahun tu tertakluk kepada syarat yang di mana ya, PP 5 2014 tu mensyaratkan pegawai yang cuti bersalin, dia bersambung dengan cuti bersalin dia layak untuk dapat 5 tahun terus. Dia bersalin cuti 90 hari, hari ke-91 sambung terus untuk cuti menjaga anak, dia layak untuk menerima kemudahan cuti tersebut sehingga 1825 hari ataupun 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia cuti bersalin, kemudian hari ke-91 masuk pejabat.
hari ke-92 baru terfikir untuk cuti menjaga anak, dia hanya layak untuk dapat cuti tersebut 1 tahun maksimum ataupun sehingga anak berusia 5 tahun ataupun mana-mana yang terdahulu. Kalau anak dia dah umur 4 tahun 5 bulan, 4 tahun 6 bulan, dia layak untuk menikmati cuti tanpa gaji menjaga anak. Untuk anak tersebut layak hanya untuk 6 bulan sahaja kerana anak yang tersebut akan cukup 5 tahun lagi 6 bulan. Yang tu kena jelas. Dan cuti-cuti ini tak boleh diambil kira untuk apa-apa faedah kekanan, perkhidmatan dan juga faedah persaraan. Okey. Next slide. Alright. Teruskan. Kita tengok bercuti sebab perubatan. Yang ni mungkin ada beberapa soalan ni tuan-tuan dan puan-puan nak tanya, nanti insya-Allah kita akan share sikit ni. Okay, insya-Allah kita akan jawab apa-apa soalan berkaitan cuti sebab perubatan ni. Alright, asas dia cuti sebab perubatan ni dirujuk kepada Perenggan 17 bab C. Ini asas dia, cuti sakit yang berpanjangan ke cuti sakit. Sebab selain daripada itu dia ada juga cuti-cuti disebabkan barah TB dan kusta ni tadi, cuti kecederaan. Maknanya ada beberapa jenis cuti yang termasuk dalam cuti atas sebab perubatan. Cuti bersalin bukan sebab perubatan sebab dia tak beri MC, dia beri cuti khusus untuk bersalin untuk pemulihan. Alright. Okey, dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada PP 2/2006 yang berkuat kuasa mulai 27 April 2006, seseorang pegawai yang dimasukkan ke dalam hospital kerajaan atau swasta layak untuk menikmati 180 hari maksimum. 180 hari maksimum. Mana setiap kali pegawai tersebut dapat MC, kita boleh rekodkan MC tersebut dan pegawai layak untuk dapat kemudahan tersebut. Kalau pesakit dalam, kalau pesakit luar, pegawai layak untuk terima maksimum 15 hari bagi cuti MC swasta sahaja. Lebih 15 hari kena dapatkan tanda tangan timbal daripada mana-mana pegawai perubatan kerajaan. Apa jadi kalaulah dalam tempoh tersebut pegawai perubatan kerajaan tak nak tanda tangan? Pegawai perubatan kerajaan tak nak tanda tangan. Dia dah pergi hospital sana tak nak tanda tangan, pergi klinik tak nak tanda tangan, maka pilihan yang dia ada hanyalah menggunakan cuti rehat yang masih berbaki. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada ramai pegawai perubatan kerajaan. Mana-mana pegawai perubatan kerajaan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia atau Malaysian Medical Council, yang aktif pendaftaran dia boleh menyemak dan boleh memberikan tanda tangan timbal. Sebab perkara ni memang telah dirujuk kepada JPA dan bahagian amalan perubatan KKM mengesahkan mana-mana pegawai perubatan kerajaan boleh memberikan tanda tangan timbal. Mana-mana pegawai perubatan kerajaan yang berdaftar dengan MMC boleh menggunakan kuasa untuk menandatangan timbal atas cuti-cuti sakit swasta tersebut sekiranya melebihi 15 hari. Tapi kalau tak jumpa juga, yang ini JPA ada keluarkan surat bertarikh Februari tahun 2021. Baru lagi surat tu. Ada juga beberapa surat edaran yang di mana JPA mengesahkan, bahagian amalan perubatan KKM mengesahkan kalau gagal untuk dapatkan tanda tangan timbal boleh menggunakan cuti rehat tahunan. Tapi rugilah guna cuti rehat tahunan. Kita cuba dapatkan juga tanda tangan timbal tersebut kerana tak salah perkara itu boleh dilakukan. Selain itu juga tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan memberian sijil cuti sakit bagi kelulusan cuti sakit. Apabila contohnya pegawai tersebut dapat cuti sakit dan bila nak kemukakan kepada ketua jabatan, cuti sakit dia hilang. Salinan sijil cuti sakit dia hilang. Apa yang dia perlu buat? Apa yang dia perlu buat kalau cuti sakit dia hilang? Of course, yang pertama kena carilah cuti sakit yang hilang tu. Tu kena carilah. Kalau tak jumpa juga, dia kena rujuk balik kepada pegawai perubatan yang merawat. Tapi pegawai perubatan yang merawat, dia tidak akan keluarkan MC yang baru. Menjadi kesalahan kalau keluarkan MC yang baru.
apa yang dia boleh buat ialah dia hanya boleh keluarkan surat perakuan yang mengatakan pegawai ini pernah diberikan sijil cuti sakit dan diperiksa, dan pegawai tersebut diperiksa oleh pegawai perubatan tersebut, maka memadai surat itu layak seseorang pegawai diberikan cuti sakit berdasarkan kepada surat edaran JPA, ya, berdasarkan kepada surat edaran JPA yang bertarikh Februari 2021 dan juga surat edaran bahagian amalan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan memerlukan surat edaran ni, saya boleh berikan kepada urus dia sebab kita memang ada surat edaran berkaitan perkara ini, kerana tuan-tuan dan puan-puan, sijil cuti sakit dia tidak ada format. Itu prinsip dia. Berdasarkan kepada bahagian amalan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, surat bertarikh 5 Februari 2021, ya, 5 Februari 2021, pelaksanaan pemberian sijil cuti sakit bagi tujuan kelulusan cuti sakit. Sijil cuti sakit dia tidak ada format. Tak ditetapkan format macam tu macam itu sebab kita nampak sijil cuti sakit berbeza-beza. Yang pentingnya ialah konten kepada sijil tersebut. Kalau dinyatakan pegawai tersebut dirawat sekian, maka dah memadai dah, yang itu dianggap sebagai sijil cuti sakit berdasarkan kepada surat edaran bahagian amalan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia Februari 2021. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak dengan surat edaran tersebut untuk rujukan, kita boleh kemukakan, kita boleh berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab nanti one day kalaulah seorang pegawai kata cuti sakit dia hilang sebagainya, kita suruh dapat juga cuti sakit tersebut, dia kata tak boleh dapat. Jadi apa kaedah dia? Kaedah macam itulah. Dapatkan balik perakuan sahaja. Dan boleh direkodkan dalam buku perkhidmatan kerajaan sebagai cuti sakit. Dia begitu juga tuan-tuan dan puan dalam keadaan pandemik sekarang ni kan, COVID-19. COVID-19. Orang yang diberikan ataupun yang disahkan positif, orang yang disahkan positif COVID-19, dia tidak dikeluarkan cuti sakit, hanya disahkan positif sahaja. Itu saya cakap dia, cuti sakit tidak ada format. Dia disahkan positif cuti COVID-19 berdasarkan pada surat edaran JPA bertarikh 16 Mac 2020. Mereka yang disahkan positif layak diberikan cuti sakit berdasarkan Perintah Ambapsi Perkara 17. Jadi mereka confirm positif. Kalau kita tengok laporan lab, laporan perubatan pegawai ataupun laporan makmal, positif COVID-19 dia telah detected. Maknanya pegawai itu dihantar ke MAEPS ke Sungai Buloh ke. Biasanya bila discharge, pegawai perubatan hanya akan keluarkan surat pegawai ini positif COVID-19, dirawat sekian-sekian. Dia tak keluarkan MC pun. Sebab apa? Mana saya tahu? Sebab saya pernah positif COVID-19 sebelum ni. Jadi laporan dalam apa tu? Dalam laporan perubatan, surat doktor tu cuma katakan nama saya Muhammad Ridwan Abbas, positif COVID-19 tu je. Dia tak keluarkan MC pun. Jadi dengan surat tadi tu boleh kita rujuk dengan bahagian amalan perubatan, boleh digunakan sebagai MC kerana pegawai yang positif COVID-19 dia diberikan MC selama tempoh yang dia positif tersebut. Okey, itu kalau positif. Kalau pegawai yang dalam tempoh kuarantin, kuarantin bermaksud di bawah perintah 342, di bawah Akta 342, perintah ataupun perenggan 15/1, dia ditempatkan dalam tempoh pengawasan dalam tempoh 15 hari ke 14 hari ke, pegawai ini hanya diberikan pelepasan ketua jabatan. Jangan pula nanti pegawai tersebut diberi perintah 15/1 Akta 342, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kita pandai-pandai tulis cuti kuarantin berdasarkan Perintah Ambapsi 24. Salah tu. Pegawai yang dapat surat perintah 15/1 Akta 342 ni tadi itu diberi pengawasan di rumah, diberi gelang pink dan sebagainya tempoh 10 ke 15 ke 21 hari berdasarkan kepada varian yang pegawai itu kenalah. Kalau varian Delta sebagainya sekarang ni dia dapat 21 hari tempoh perintah pengawasan tu. Jadi dalam tempoh tersebut
Dalam buku perkhidmatan kerajaan, bagi kenyataan perkhidmatan dia hanya boleh nyatakan pegawai ini tadi diberikan pelepasan, ya, bukan cuti kuarantin. Apa maksud cuti kuarantin? Cuti kuarantin atau cuti karantina dia berperintahan bab C 1974 perkara 24. Yang ini sekiranya kalau pegawai datang dari luar negara. Datang dari UK, baru balik semalam daripada Wembley. Baru balik daripada Wembley sampai kat Malaysia, dia kena kuarantin 14 hari ke 10 hari ke, yang itu cuti karantina kerana diarahkan oleh mana-mana pihak berkuasa di lapangan terbang, pihak berkuasa di mana-mana pelabuhan, datang dari luar negara dia layak untuk dapat cuti karantina. Tapi kalau bukan dari luar negara, hanya dapat perintah 15/1 Akta 342 tu, dia hanya dapat pelepasan daripada ketua jabatan. Ada beza ya antara perintah yang diberikan untuk cuti kuarantin atau pelepasan yang diberikan oleh ketua jabatan setelah pegawai tersebut ditakrifkan sebagai patient under investigation ataupun kita panggil apa tu pegawai yang diberi pengawasan dalam tempoh tertentu. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Tuan, saya ada soalan. Okey, silakan. Saya tak berapa jelas berkenaan dengan apabila pegawai ataupun penjawat awam itu disahkan positif COVID-19 dan layak cuti sakit berdasarkan perkara 17 Perintah tu, tempoh dia kita nak satu tempoh dia tu kita nak kira macam mana, and then soalan saya yang kedua ialah berkenaan dengan kontak rapat yang PUI, patient under investigation tu, sama ada 14 hari, 15 hari ataupun 21 hari tu, kita punya dokumen sokongan tu apa tuan? Okey. Alright. Terima kasih soalan. Menarik soalan tu. Okey, soalan yang pertama tadi, berapa lama tempoh pegawai tersebut, ya? Boleh okey, sebelum tu saya nak jawab. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita rujuklah dulu kepada punca kuasa dia. Bukan saya katalah, punca kuasa dia. Saya tak nak pun dalam hal ini nanti bila habis tarik taklimat nanti orang tanya, yang ni sebenarnya bagaimana? Hari tu Cik Ibuan BPSM cakap, bukan. Jangan kata macam tu. Jangan kata Cik Ibuan BPSM sebut. Hanya kata Cik Ibuan BPSM, hari tu BPSM dah bagi tahu dia sebut macam ni. Tak, saya nak jawapan dia ialah berdasarkan kepada taklimat BPSM hari itu dengan merujuk kepada surat edaran JPA bertarikh 16 Mac 2020. Ya, saya ulang, bertarikh 16 Mac 2020, pengurusan COVID-19 di premis kerajaan. Lebih kuranglah tajuk dia. Kalau kita lihat Google, surat edaran JPA bertarikh 16 Mac tahun 2020. Jadi dalam surat edaran tersebut dia ada FAQ, FAQ yang menyatakan kalau pegawai tersebut disahkan oleh pegawai perubatan, oleh mana-mana lab dan sebagainya disahkan positif COVID-19, pegawai layak dapat cuti. Berapa lama tempoh cuti? Kita rujuk kepada Perintah 342 tadi tu. Sebab dalam mana-mana pegawai yang diberikan pengawasan yang positif dan sebagainya, dia akan dapat surat. Macam saya hari itu, dia keluarkan surat. Saya positif COVID-19, dia keluarkan surat kuarantin daripada tarikh bila sampai tarikh bila. Maknanya bila berakhir tarikh tersebut, saya dapat 10 hari. Mana lepas daripada 10 hari tersebut, pegawai tersebut boleh datang ke pejabat macam biasa. Setelah selesai tempoh 10 hari. Pegawai yang positif, dia akan bagi tempoh 10 hari. Berapa hari tempoh yang berkaitan tertakluk kepada surat atau perintah yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan ataupun Pejabat Kesihatan Daerah ataupun Klinik Kesihatan ataupun mana-mana COVID Assessment Center, CAC atau CPRC yang keluarkan yang itu. Itu contohlah. Mana kalau dia nyatakan 10 hari, bila balik ke pejabat, bagi kepada CC dan sebagainya, 10 hari. Kita rekodkan 10 hari sebagai 10 hari cuti sakit kerajaan. Yang tu yang pertama. Yang tu yang kedua. Yang pertama tu rujuk kepada surat edaran JPA tadi tu. Okey, yang kedua, yang ketiga. Soalan dia untuk patient under investigation. Patient under investigation ni dia akan bagi satu surat perintah 15/1 perintah 15/1 section 15/1 dalam Akta 342 tadi tu. Dia akan keluarkan surat untuk pegawai tersebut dikuarantin ataupun dipakaikan gelang. Alright. Tetapi kalau pegawai ni bukan kontak rapat, dia ada istilah. Yang pertama kontak rapat. Makna kontak rapat tu A merupakan kontak rapat kepada B disahkan positif.
B disahkan positif, maka A adalah patient under investigation. Dia ni sedang dalam tempoh pengawasan kerana A tadi positif. Dia akan bagi tempoh, kalau dia kata 10 hari, 10 harilah, tertaluk kepada surat dikeluarkan oleh PKD. Tetapi ada satu lagi kategori patient, ada satu lagi kategori kita panggil casual contact. Dia bukan kontak rapat tapi kontak casual. Yang ini KPM ada keluarkan surat pengoperasian pejabat dia, ada keluarkan surat bertarikh April hari itu, dia keluarkan surat bagaimana kaedah menangani pegawai-pegawai yang bukan kontak rapat tapi kita panggil casual contact. Hal ini pegawai ini boleh diberikan BDR. BDR dalam tempoh yang ditetapkan tambah 7 hari ke ataupun 10 hari ke, mana sehingga pegawai itu dikeluarkan result ataupun kontak rapat tadi tu dapat result. Kalau kontak rapat dapat result tadi dia merupakan casual contact kepada A. A merupakan kontak rapat kepada B. A bila dia cek rupanya negatif, jadi yang seorang ni di casual contact ni boleh datang ke pejabat seperti biasa. Gitu. Jelas tak? Ke ada soalan tambahan? Sangat jelas Tuan. Terima kasih. Okey. Hello. Ya. Hello, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya kalau macam saya Rahmatia dari SMK Seksi 19. Okey. Okay, kalau macam saya hari tu ada cikgu kita orang positif lah. So maknanya saya keluarkan satu surat pelepasan khas daripada bertugas atau kebenaran bekerja dari rumah mengikut garis panduan pengendalian isu-isu berhubung penularan jangkitan wabak COVID di premis kerajaan. Tajuk surat edaran JPA tu. Maknanya saya tulis saya rekod dalam BPK ikut yang ni lah. Boleh? Okey. Boleh. Tapi untuk pegawai yang positif, dalam surat edaran tu disebutkan layak cuti sakit kan. Jadi pegawai cuti sakit lah. Jangan pula pegawai positif lepas tu bagi BDR. Oh, kesian dengan dia. Yang ini yang surat daripada PKD yang menyatakan dia cuma diberikan pelepasan tu lah daripada macam 10 hari. Dia kalau pegawai ni dia tak positif tak apa. Pegawai dapat pelepasan disebabkan pegawai merupakan mungkin kontak rapat atau telah diberikan pengawasan, perintah pengawasan Seksyen 11(1). Tapi kalau pegawai positif, kita kena ikut surat JPA tu. Surat JPA kata kalau positif, cuti sakit. Sebab kalau orang positif dia tak boleh bekerja di rumah pun. Tak boleh bekerja pun. Saya dah rasa, dah tahu dah macam mana COVID tu, tak boleh buat apa-apa pun kat rumah pun. Walaupun kuarantin kat rumah. Jadi dalam hal ni kena ikut surat JPA tu. Surat JPA tu kata cuti sakit lah. Mana rekodkan sebagai cuti sakit. Sebab pegawai tu nanti bila datang office, dia akan bawa surat yang mengatakan dia positif. Yang tu kita boleh dianggap sebagai cuti sakit. Itu follow yang JPA punya tu. Dalam FAQ tu jelas. Dia datang dari luar negara, cuti karantina. Selain daripada itu, dia ada pelepasan khas ketua jabatan. Dia ada boleh BDR dan sebagainya. Dia boleh self quarantine dan sebagainya. Yang tu ikut kes lah, ikut keadaan. Saya rasa surat JP itu dah jelas sebenarnya apa-apa keadaan dan kategori pegawai itu yang membolehkan dia dapat apa-apa kemudahan pelepasan cuti dan sebagainya. Okey. Okey ke Puan? Okey. Senyap tu okey lah tu. Alright. Okey, next slide. Okey, berkaitan dengan COVID tadi jelas ya. Okey, next slide. Sebab mungkin di Selangor ramai juga ya. Hari ini tak tahulah berapa kes ya. Di Selangor mungkin ramai yang positif dan sebagainya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan rekodkan keadaan yang sebenarnya dalam buku perkhidmatan. Gunakan kaedah yang dinyatakan oleh surat edaran JPA tu macam mana keadaan dia supaya rekod kita teratur nanti. Jangan kita buat rekod sendiri, jangan kita buat fatwa yang cukuplah. Tak naklah fatwa-fatwa sendiri ni. Apa-apa kita rujuk, buka balik JPA tu. Itu rujukan utama kita. Kalau ada rujukan daripada KPM, surat edaran KPM, rujuk surat edaran KPM bersama-sama baca dengan surat JPA. Memang kita akan salah lepas tu. Okay, next slide. Yang ni kita tunjuk macam mana how pegawai tu endorse. Alright, seterusnya. Alright. Alright, cuti sakit ni saya dah jelaskan tadi, 90 hari pertama. Okey, ni next, ni clear. Alright. Cuti sakit
ketika sedang cuti rehat. Kalau dalam Malaysia layak selama mana yang diakui oleh pegawai perubatan sebagai tidak sihat. Di luar negara tak layak melainkan kalau pegawai nak balik ke Malaysia sahaja. Alright, okay. Ni tak ada apa, ni faham ni. Okay, next. Tak ada isu sangat. Saya nak bagi perkara yang ada isu supaya kita jelas isu tersebut kita boleh gunakan untuk sebagai garis panduan kita untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Okey, penubuhan lembaga perubatan berdasarkan Pernyataan Bab S 1974 Perenggan 19. Okey. Yang ini berkaitan dengan penubuhan lembaga perubatan ni dia memang ada beberapa isu lah. Biasanya kalau macam pegawai tu sakit, kebanyakan daripada JPN lah. Kebanyakan JPN bila pegawai sakit, okey kita poolkan dia. Pegawai sakit kita pool, pegawai sakit kita pool. Sakit dia apa kita poolkan dia. Memang boleh tuan-tuan dan puan-puan. Pool merupakan salah satu alternatif kepada pegawai di KPM. Saya sebelum ni saya pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia. Sejak 2004 sampai 2015, 2004 sampai 2007 tu lantikan kontrak, 2007 sampai 2014 tu lantikan tetap. Jadi di Kementerian Kesihatan Malaysia kita buat HR, kita buat bagi semua manusia, tak ada diperuntukkan jawatan kumpulan pun bagi mereka nurse yang sakit, doktor yang sakit. Sebenarnya kita apa yang kita boleh buat adalah tubuh lembaga perubatan. Tapi bila saya masuk di Kementerian Pendidikan, saya rasa macam wow, di KPM rupanya guru-guru dan AKP terutama ni guru-guru ada alternatif lain. Ada alternatif lain, maknanya kalau macam dia tak boleh buat kerja, kita boleh poolkan dia. Kita boleh poolkan dia, letakkan dalam jawatan kumpulan, dia tak perlu mengajar pun. Dia punya perincian dia kita akan bincang esok lah yang 40. Cuma hari ini, apabila seorang pegawai itu telah menggunakan keseluruhan cuti dia, bermaksud 90 campur 90 campur 25 bagi seseorang guru yang bekerja di sekolah berdasarkan Perenggan 53 bab C tadi itu, maka tidak ada perkara lain lah yang boleh dibuat ke atas guru ini, atas pegawai ini melainkan rujuk lembaga perubatan. Masa bila nak rujuk itu, apabila yang pertama pegawai tidak sihat lagi setelah menghabiskan semua cuti sakit biasa. Tak sihat, habis dah 180 hari, rujuk terus lembaga perubatan. Pegawai ni memang tak ada harapan sembuh, accident, dia bedridden dan sebagainya, dah 5-6 bulan dah duduk dekat ward, tak boleh bangun-bangun, buka mata pun tak boleh. Yang tu kita boleh minta untuk rujuk lembaga perubatan. Yang ketiga, kesiuman otak dia ataupun pegawai ni mengalami masalah mental, dah sah dah mentalnya, nampak pun macam mental. Keadaan dia pun memang macam mental, rujuk lembaga perubatan, rujuk kepada pegawai perubatan, sah mentalnya. Yang ini sebenarnya boleh tubuh lembaga perubatan. Sebab untuk yang kes-kes yang ini, dia tak perlu tunggu pun cuti 180 hari dan sebagainya. Sebab nampak mengesahan ada penyakit mental, skizofrenia ke, bipolar disorder ke dan sebagainya, pegawai boleh dirujuk lembaga perubatan. Pegawai cedera semasa bertugas, tak sembuh-sembuh, disahkan penyakit TB, kusta dan marah, yang ini ada cuti khas. Kalau boleh biasanya habiskanlah cuti-cuti khas yang diberikan tersebut dulu sebelum kita rujuk lembaga perubatan. Dan yang seterusnya memerlukan lawatan di luar negara, yang ini lembaga perlu bersidang untuk memastikan sama ada pegawai yang tadi perlu dihantar ke luar negara atau tidak. Okey, ada soalan ke? Saya nampak Puan Nurita angkat tangan. Tak ada ya? Okey. Alright. Hello, Assalamualaikum. Ya Puan, sila. Encik Ridwan, sekolah saya ada satu kes, cikgu tu tapi bulan sekarang ni sampai hujung bulan dia dapat MC sampai, saya tak berapa nak ingat, yang saya ada kat kita sampai rasanya sampai bulan 8. Jadi sampai awal bulan 7 hari tu, dia dah 90 hari. So kita dah luluskan, sekolah dah luluskan cuti 90 hari. Okey. So sekarang ni kita dah buat dokumen untuk hantar ke KPM untuk 90 hari yang akan datang. Sebab dia bulan 8 baru dia cukup 90 hari lagi. Jadi MC tu memang doktor bagi direct sampai bulan 8 yang mencukupkan dia 90 hari lah. Alright. Okey. Lepas tu kita dah dapat 2 laporan doktor sebab dia dah kena stroke. Jadinya kita buat untuk tubuh lembaga perubatan.
Cuma yang saya risau, dia takut nanti sampai bulan 8 habis tu, dia dah lebih daripada 180 hari. Jadinya saya risau takut dia kena cuti separuh gaji kan kalau dah habis 180 hari untuk tahun semasa. Sebab dia start 2021. Jadi macam mana tu kalau saya macam nak follow up, nak tanya dokumen dah sampai ke belum apa semua. Sebab COVID ni kan tak ada orang selalu kat pejabat. Okey. Untuk pertanyaan, sebab berkaitan dengan telefon dan sebagainya, sebenarnya semua ketua-ketua unit ataupun penolong-penolong pengarah atau PSU dekat bahagian semua manusia ni, dia punya telefon ni semua dah di-divert ke handphone. Macam saya sekalipun kalau call kat office, dia akan divert ke handphone, saya boleh jawab kat handphone sebenarnya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, boleh follow up melalui email lah. Kalau berkaitan dengan cuti sakit, penubuhan lembaga perubatan sebagainya, mungkin boleh kontak dengan Cik Anas, Cik Anas bin Jaafar. Kalau buka portal dekat KPM tu boleh nampak lah Cik Anas bin Jaafar, nombor telefon dia, email dia ataupun Puan Nurlida pun boleh kontak lah untuk dapatkan pandangan ataupun semakkan dokumen tersebut. Okey, untuk soalan Puan ada soalan pertama dah jawab ya, maknanya boleh kontak sebab semua pegawai-pegawai dah di-divertkan handphone dalam telefon pejabat ke handphone dia, dan boleh email lah kepada mereka untuk dapatkan status tersebut. Okey, yang ketiga berkaitan dengan penubuhan lembaga perubatan ni tadi. Maknanya 90 hari pertama dah luluskan cuti, 90 hari kedua sedang menunggu. Okey, apabila genap 180 hari, bila genap 180 hari, pegawai dia tak layak pun dah dapat cuti separuh gaji tu. Yang tu saya kena betulkan balik lah. Cuti sakit lanjutan ya, cuti sakit lanjutan, pegawai layak untuk diberikan tempoh berehat 3 bulan dengan perakuan lembaga perubatan. Jadi rujuk lembaga perubatan dulu. Sekiranya kalau nak rujuk lembaga perubatan, pegawai dapat cuti sakit. Pegawai dapat cuti sakit, dia akan diperakukan untuk cuti separuh gaji. Kalau pegawai tak dapat cuti sakit, dia akan diperakukan cuti tanpa gaji. Dalam kes ni, sekiranya kalau pegawai tak dirujuk lembaga perubatan, tak dirujuk, pegawai masih lagi MC, dah cukup dah 180 hari, tambah lagi 25 hari bagi pegawai berkhidmat sebagai guru di sekolah. Selepas pada tempoh tu tiada apa-apa cuti boleh diberikan melainkan cuti tanpa gaji. Ya, melainkan cuti tanpa gaji saja yang boleh diberikan kepada pegawai tersebut, ya. Kalau yang saya nak memperbetulkan tadi itu, tanggapan kata lepas habis 180 hari dapat cuti sakit lanjutan separuh gaji itu, yang tu kena rujuk betul-betul dalam Perintah Am bab C perkara 22A tu. Kalau kita rujuk kat situ kan, seseorang pegawai yang telah diperakukan oleh sebuah lembaga perubatan, dia tidak sihat untuk bertugas tapi ada harapan sembuh, yang tu lembaga boleh perakukan untuk dapat lagi 3 bulan waktu berehat secara separuh gaji. Itu dengan perakuan lembaga. Kalau tak ada perakuan lembaga, dia tak layak untuk dapat itu. Itu sebab kena rujuk lembaga dulu. Sementara kita menunggu lembaga punya keputusan tu, dia dah cukup 180 hari, kita kena stopkan gaji dia ke dulu macam mana? Oh tidak, dia dah cukup 180 hari, kita tak adalah nak stopkan gaji dia dulu. Maknanya sekarang ni kita dapatkan juga perakuan lembaga perubatan dulu. Sebab sepanjang tempoh untuk menunggu lembaga perubatan tu, dia masih lagi boleh cuti sakit tersebut. Apabila pegawai itu telah dibawa ke lembaga perubatan, lembaga akan perakukan cuti-cuti yang sedang untuk. Sekarang ni kita dah cukup 180 hari. Nak tubuh lembaga perubatan, dia perlukan masa, betul kan? Ya, sebab dalam tempoh tersebut pegawai masih lagi boleh cuti kerana dia telah dirujuk lembaga. Apabila lembaga bersidang nanti, lembaga akan bagi perakuan cuti-cuti yang dia telah dapat selama tempoh yang untuk tunggu keputusan lembaga tadi, boleh bagi perakuan. Sama ada separuh gaji ke. Kalau tak ada MC, dia akan bagi tanpa gaji. Kalau ada MC, dia akan bagi separuh gaji. Tapi cikgu tu masih dapat MC. Dia akan dapatlah separuh gaji. Sekiranya lembaga perakukan macam tu, pegawai boleh sembuh. Tapi kalau pegawai tak boleh sembuh, pegawai ini tadi dia akan diberikan satu lagi, sebab dalam lembaga perubatan dia akan bagi 2 keputusan je. Okey, berdasarkan PP 10 1995, dia akan bagi 2 keputusan saja. Yang pertama, penyakit menjadi kekal. Yang kedua, penyakit pegawai sedang sembuh.
Kalau dia kata penyakit menjadi kekal, lumpuh dia kekal, sakit dia kekal, keluar je keputusan lembaga perubatan, esoknya tu pegawai layak untuk menerima cuti perubatan khas bergaji penuh sehinggalah pegawai dipersarakan atas sebab kesihatan di bawah Seksyen 10 Lembaga Akta Pencen. Okey, Puan Intan? Okey, maknanya kita masih bila kita dapat keputusan tu kita masih menunggu, kita buat macam biasalah untuk hantar pencen macam tu kan bila dapat surat lembaga tu. Yes, dapat surat lembaga tu, lembaga mengesahkan pegawai ni tiada, dia akan sebut penyakit menjadi kekal. Okey. Yang kedua, ataupun dia bukan dan penyakit menjadi kekal ataupun sedang sembuh. Kalau sedang sembuh, dia akan tulis kat situ, dia akan diperiksa lagi 6 bulan. Penubuh lembaga perubatan dia akan buat lagi setahun contohnya kan. Itu dia kita kena follow lah tu. Tapi kalau dia kata tidak penyakit menjadi kekal, maka dia dapat cuti perubatan khas sehari selepas keluarnya laporan lembaga perubatan tersebut. Okey, Puan Intan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, next slide. Assalamualaikum, Cik. Salam. Okey, nak tanya macam ni. Ya. Okay, sekolah saya ada 3 orang cikgu yang kena kanser. Payudara, okey. So yang 2 ni dia dah jalani kemo, nampak dia macam boleh sihat insyaAllah. Cuma yang lagi seorang ni dia dah jalani kemo dan keadaan dia macam agak kronik. So kita perlu tunggu cuti kanser sehingga 730 hari ataupun kita kena tubuhkan lembaga perubatan untuk dia. So macam mana, Cik? Okey. Berdasarkan kemudahan kemudahan cuti sakit, kanser, TB dan sebagainya, pegawai boleh dipertimbangkan. Pegawai boleh dipertimbangkan untuk cuti 24 bulan tersebut. Maknanya kalau kita maknanya dia memang layak untuk diberikan kemudahan tersebut. Tapi kalau macam kita rasa lembaga perubatan tu boleh ditubuhkan, perlu tubuhkan lembaga perubatan lebih awal, boleh juga. Kita boleh sebab dalam istilah penubuhan lembaga perubatan dalam perenggan 19 tadi disahkan. Disebut kat itu disahkan menghidap penyakit barah, TB dan kusta. Disahkan dah boleh tertubuh lembaga perubatan. Tapi dalam alternatif lain, pegawai ni layak diberikan kemudahan cuti kanser. Jadi kita gunakanlah cuti kanser tu kepada pegawai tersebut. Melainkan kalau pegawai kata dia tak naklah gunakan cuti kemudahan tersebut, boleh tak rujuk dia kepada lembaga perubatan? Kita boleh rujuk lembaga perubatan. Sebab kadang-kadang pegawai ni dia ada juga ni kata saya boleh tak saya gunakan kemudahan? Boleh gunakan kemudahan, tertakluklah kepada keputusan lembaga ketua jabatan. Kalau ketua jabatan kata kita rujuk lembaga perubatan lah, lembaga perubatan pula bersetuju untuk bersidang. Jadi dia akan bersidang berdasarkan kepada Perintah Ambat 19 tadi, disahkan penyakit kanser boleh ditubuh lembaga perubatan. Ada soalan tambahan ke Puan? Okey ke Puan jawapan tu? Okey, Cik. Okey, clear. Alright. Memang dia boleh diberi kemudahan tu ya. Okey, ada soalan lain? Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Nak tanya kelayakan cuti. Kelayakan cuti bagi pegawai yang disahkan menghidap kanser. Ya. Lepas tu dia menjalani cuti 2 tahun tu. Adakah layak dia cuti rehat atau cuti rehat khas tu dia masih layak? Terima kasih soalan tu. Puan ya. Cuti rehat khas ni kan dia layak sekiranya kalaulah tempoh okey. Okey tak suara saya sebab terasa terputus tadi tu? Putus, Cik. Terputus. Tak dengar lah. Okey ke sekarang? Hello? Jelas tak? Jelas. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Soalan puan ni tadi kan hilang tadi, saya lupa pula soalan dia tadi.
cuti sakit kanser tadi tu. Apa soalan? Lupalah saya. Kelayakan, Cik. Kelayakan. Oh, kelayakan. Lupalah saya tadi. Gangguan. Gangguan. Okey. Adakah pegawai tu dia masih layak menerima layak cuti rehat atau cuti rehat khas? Okey. Alright, ingat. Okey. Kelayakan cuti rehat atau cuti rehat tahunan berdasarkan kepada tempoh pegawai yang melayakkan. Maknanya sekarang kalau macam dia hadir bertugas sebelum dia cuti kanser tersebut 3 bulan. Lepas tu daripada bulan 3 sampai bulan 12 cuti kanser. Jadi bulan 1 sampai bulan 3 dia hadir bertugas. Dapatlah dia 3 hari tu kan. Dia tak habiskan 3 hari tu. Kalau cuti rehat tahunan, 3 hari tu boleh bawa ke depan. Mana tahun depan tu boleh gunakan 3 hari tu. Tapi kalau cuti rehat khas, 3 hari tu boleh bawa ke dalam GCR. Dia tak boleh gunakan. Tapi kalau 2 tahun penuh tu dia tak hadir bertugas, bukan tak hadir bertugas, dia luluskan cuti kanser, maka dia tak layak cuti apa-apa pun. Dia tak layak untuk menikmati apa-apa cuti pun kerana tempoh cuti kanser tadi tu, tempoh cuti TB, tempoh cuti kusta tu telah makan kelayakan dia. Yang ini perkara asas yang saya sebutkan tadi tu. Cuti rehat berdasarkan kepada tempoh yang melayakkan. Dia berkhidmat, layak cuti. Dia tidak berkhidmat kerana diluluskan cuti-cuti lain termasuklah cuti kanser ni tadi, maka tempoh ataupun kelayakan cuti dia hilang kerana telah dimakan oleh cuti kanser dan cuti barah atau cuti TB ni tadi. Okey, jelas puan ya? Okey, makasih Cik. Okey, alright. Saya tak dengar lagi suara lelaki. Saya harapkan mereka sedang mendengar saya dan taklah tertidur Alright, okey. Seterusnya, okey, kita yang ini tadi. Okey, bila sebut bab cuti kanser tadi kan, 2 tahun lama tu. Cuti TB setahun lama tu. Cuma saya nak highlightkan dekat sini ada beberapa isu yang di mana mereka cuti kanser ni dia tak datang 2 tahun tapi ada markah dalam penilaian prestasi. Yang ni saya nak highlightkan kerana mereka yang telah diberikan cuti kanser 2 tahun ni sepatutnya pegawai ini tidak dinilai prestasi dia. Tidak dinilai prestasi dia. Orang tanya, nak buat macam mana? Apa cara dia? Yang pertama, pegawai kalau tak hadir 2 tahun, kita nak nilai macam mana? Apa perlu dibuat? Yang ini Jawatankuasa Penilaian Bersepadu, PBPPP ataupun Jawatankuasa yang menguruskan LNPT Hermes. Okey, mereka ini boleh dikeviatkan. Maksud keviatkan dikecualikan daripada penilaian kerana telah cuti 2 tahun, cuti parah. Pegawai-pegawai yang hadir bertugas tak cukup 180 hari pun pegawai tak boleh dinilai sebenarnya. Tak boleh berdasarkan kepada kalau kita rujuk kepada lampiran A2 dalam Perkeling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2002, maknanya kelayakan pegawai media, dan juga kita rujuk kepada manual garis panduan penilaian bersepadu yang dikeluarkan pada tahun 2016. Pegawai-pegawai guru-guru kita yang cuti bergaji penuh dalam tempoh 2 tahun, cuti barah terutamanya. Bila masuk mesyuarat PPSM, ada juga kita dapati pegawai cuti bergaji penuh 2 tahun sebabkan cuti barah, markah 25%. Bila markah 25%, maka pegawai ini akan dimasukkan nama dalam exit polisi kerana markah prestasi di bawah 60. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku, yang sebenarnya pegawai kena buat, ketua jabatan kena buat ialah untuk caveatkan nama dia. Sebab nanti kalau tak caveat nama dia, pencapaian untuk penilaian pada tahun itu tidak 100% kerana seorang pegawai tidak dinilai tapi tidak dikeviatkan. Contohnya daripada 100 orang pegawai di satu jabatan, seorang cuti bergaji penuh 2 tahun sebab kanser. Okey, untuk membuat penilaian pegawai yang 99 ni, kita akan buat penilaian seperti biasa. Hantar nama 99 orang ke PPD contohnya kan. PPD kata, kenapa 99%? 1% lagi mana? Seorang lagi mana tak dinilai? Kita kata cuti bergaji penuh. Tak boleh, dia kata kena nilai juga. Yang tu salah. Pada ke PPD kena nasihatkan pegawai yang tak dinilai, pegawai yang seorang cuti sakit tu kena caveatkan, keluarkan nama dia, maka 99 orang tadi telah menunjukkan 100% penilaian telah dibuat. Jadi macam mana pergerakan gaji dia? Dia soalan berturutan tu. Tanya mula tak dinilai.
Tak nilai, tak ada markah. Bila tak ada markah, macam mana pergerakan gaji dia? Pergerakan gaji bagi pegawai-pegawai yang cuti bergaji penuh, kita rujuk dalam Surat Perkelian Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2009, SPP 4 2009. Saya ulang, Surat Perkelian Perkhidmatan Bilangan 4 2009, kesan-kesan ke atas perkhidmatan kepada pegawai yang diluluskan cuti bergaji penuh, separuh gaji dan tanpa gaji. Kalau dia termasuk dalam kategori cuti bergaji penuh, cuti barah tadi itu 730 hari tadi itu 2 tahun, dia layak diberikan pergerakan gaji seperti biasa. Kalau bagi markah 25, dia tak layak dapat pergerakan gaji. Kesian orang tu, taklah cuti barah, dia bagi pula markah 25. Bila markah 25, secara prinsipnya, secara peraturnya, tiada pergerakan gaji kepada pegawai. Patutnya dia tak perlu nilai, caveatkan nama pegawai sebabkan cuti barah 2 tahun, kerana tak hadir bertugas 2 tahun disebabkan diluluskan cuti, maka pergerakan gaji seperti biasa berdasarkan kepada punca kuasa SPP 4 2009 dibaca dengan perenggan 6F dalam Perkelian Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 96, PP 7 96, perenggan 6 dinyatakan dekat situ, pegawai yang cuti barah, cuti TB, cuti kusta, layak untuk diberikan pergerakan gaji berdasarkan kepada prestasi tahun sebelum dia cuti barah. Tak perlu nilai dia. Banyak yang di peringkat kementerian kita jumpa masuk dalam slide exit polisi. Kenapa dia masuk exit polisi? Kerana markah 25. Kenapa markah 25 dia tak datang 2 tahun sebab cuti barah? Oh, tak boleh macam tu. Itu menganiaya, itu betul-betul menganiaya pegawai. Kalau kau sebut perkataan penganiayaan, itulah definisi penganiayaan. Kerana pegawai tak layak dinilai pun, tapi dia layak pergerakan gaji. Berdasarkan kepada prestasi tahun sebelum, dan perkara ini merujuk kepada SPP 4 2009 dibaca dengan perenggan 6 dalam Perkelian Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 1996. Assalamualaikum. Okey, salam. Ya. Okay, adakah sama dengan cikgu yang cuti tanpa gaji, contoh mengikut pasangan? Okey, adakah dia juga tidak perlu dinilai? Lepas tu jika tiada penilaian LMPT tu, biasanya dia akan buat laporan perubahan tu kan? Dia akan nak dapatkan kebenaran yang diorang akan isi di bahagian surat kebenaran tu. Itu ada persoalan sekolah yang tanyalah. Alright, terima kasih Puan Aida. Right. Bagi kes cuti tanpa gaji mengikut pasangan, cuti tanpa gaji menjaga anak, yang itu dalam perkelian khas dah sebut. Perkelian khusus untuk cuti. Contohnya cuti tanpa gaji ikut pasangan berdasarkan Perkelian Perkhidmatan 5 2016. Mana-mana pegawai yang diluluskan cuti tanpa gaji ikut pasangan, contohnya dia pergi cuti 5 tahun ikut suami je ke mana-manalah keluar negara. Kan? Ya, itu yang pertama. Bila pegawai itu diluluskan cuti tersebut, pegawai ini dalam tempoh 5 tahun tak ada bertugas, yang pertama dia tak layak dinilai. Okey, dia kena keluarkan nama daripada penilaian bersepadu. Dia kena caveatkan nama dia selama mana tempoh dia berada di luar negara tersebut. Dan yang keempat, pergerakan gaji bagi pegawai yang mengikuti pasangan CTG ini telah dinyatakan dalam PP 5 2016 tersebut secara isyarat. Cuti tanpa gaji diberikan PGT secara isyarat khusus untuk cuti tanpa gaji menjaga anak dan cuti tanpa gaji ikut pasangan. 3 kali maksimum sepanjang tempoh perkhidmatan berdasarkan kepada ketetapan Perkelian 5 2016 dan 5 2014 tersebut. Maka tahun pertama, tahun ini katalah dia pergi tahun ni. Tahun ni dia pergi, tapi pergerakan gaji pada tahun ini berdasarkan prestasi tahun sebelum. Tahun 2020, prestasi markah tinggi. Okey, tahun 2021 ada pergerakan gaji. Tapi untuk pergerakan gaji tahun depan, dia dah cuti 2020, dia dah cuti 2021, 2022, 2023, 2021, tahun pergerakan gaji berdasarkan LMPT 2020. Okey, dia layak. Tahun 2022, dia tak layak bergaji seperti biasa, dia hanya layak bergaji secara isyarat kerana dia cuti tanpa gaji ikut pasangan. 2022 secara isyarat, 2023 secara isyarat, 2024 secara isyarat. Cukup 3 kali stop. Tak ada dah PGT untuk dia. Dia balik nanti kita akan selaraskan balik.
PGT secara isyarat ni kepada dia. Dia tak ada dapat dah apa-apa pergerakan selepas cukup 3 kali secara isyarat sepanjang tempoh perkhidmatan berdasarkan kepada ketetapan Perkeliling 5 2016. Itu memang jelas dinyatakan ya dalam perkeliling tersebut, dia layak untuk PGT tapi hanya secara isyarat sahaja. Okey, jelas puan Aida? Okey, jelas. Terima kasih. Alright. Okey. Alright, next slide. Okey, kiraan cuti sakit. Alright, kita ada 5 minit lagi. Sebab besok pun saya masih lagi ada dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan lagi sikit. Kalau tak habiskan kita sambung esok. Sebab saya masih lagi sama tuan-tuan puan, jadi kita boleh habiskan ni, kita sambung terus dengan esok dengan jawatan kumpulan kan, petang esok dengan jawatan kumpulan. Tak apa. Walau bagaimanapun saya tak akan tinggalkan tuan-tuan dan puan separuh slide ni. Kita kena habiskan juga bab cuti ni supaya kita sama-sama dapat jelas dan sama-sama dapat faham. Alright. Next slide. Yang ni kiraan ya. Alright. Apabila berlaku dalam keadaan macam ni, seseorang pegawai yang tak dirujuk lembaga perubatan, pegawai tersebut tidak layak untuk menerima apa-apa kemudahan cuti sakit lanjutan. Kalau cuti sakit lanjutan secara separuh gaji ataupun tanpa gaji sekalipun, pegawai layak untuk menerima allowance bantuan berupa bayaran separuh gaji EBBSG ya, dengan syarat ada perakuan lembaga perubatan. Tapi kalau lembaga perubatan tak buat perakuan, pegawai hanya layak untuk dapat cuti tanpa gaji atas alasan persendirian sahaja. Dia tak layak untuk dapat apa-apa. Sebab ada satu kes hari tu, dia kata dah cuti lebih daripada 200 hari, 280 hari dan sebagainya. Jadi sebenarnya cuti ini ada had dia. 180 hari plus 25 hari ada 205 hari sahaja yang layak untuk diberi gaji bergaji penuh. Selebih daripada tu, tak rujuk lembaga perubatan, layak untuk dapat tanpa gaji saja. Rujuk lembaga perubatan, layak untuk dapat separuh gaji atau tanpa gaji dengan allowance bayaran bantuan berupa separuh gaji, kita panggil EBBSG. Itu sebenarnya tujuan lembaga perubatan yang tadi. Sebab ada setengah orang dia tak nak rujuk lembaga perubatan. Dia kata kalau saya rujuk lembaga perubatan, saya bimbang saya akan dibersarakan. Walau bagaimanapun sekarang ni bersara atas sebab kesihatan dapat kemudahan lebih banyak. Yang tu kita akan share nanti. Okay, next. Alright, kita habiskan yang ni. Cuti perubatan khas. Cuti perubatan khas seperti mana disebutkan tadi. Bila keluarnya laporan perubatan, laporan lembaga perubatan mengesahkan pegawai tidak sihat, dia layak untuk menerima semua emolument termasuk gaji pokok dalam tempoh yang sehingga pegawai dibersarakan atas sebab kesihatan oleh JPA. Kadang tak ada tempoh sebab cuti perubatan khas ni dia tak ada tempoh tertakluk kepada kelulusan persaraan atas sebab kesihatan oleh JPA. Boleh tak pegawai yang enggan dibersarakan dapat cuti perubatan khas? Yes, pegawai boleh diberikan cuti perubatan khas. Dia tak kira pegawai tu nak bersara ke, enggan menerima hakikat yang di mana penyakit yang menjadi kekal ke, dia tetap boleh diberikan cuti perubatan khas tersebut apabila keluarnya laporan lembaga perubatan yang mengesahkan penyakit pegawai menjadi kekal dan kita panjangkan kepada JPA. JPA akan bagi keputusan, sementara menunggu keputusan, pegawai ini diberi cuti perubatan khas sehinggalah tarikh yang pegawai dibersarakan atas sebab kesihatan. Okey. Alright. Okey, boleh kita berhenti hari ni setakat ni dulu 4.30. Kemudian esok kita sambung lagi sebelum kita share juga benda ni dengan pool dia lebih kurang sama. Boleh ke Rustia? Boleh. Saya dapat green light daripada Rustia. Saya hari ni saya habiskan pukul 4.30 ni. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung esok sikit lagi bab cuti ni bersama-sama dengan jawatan kumpulan. Penerangan jawatan kumpulan sebab dia ada kaitan secara langsung, jadi saya cerita tu jawatan kumpulan bersama-sama dengan cuti-cuti yang hari ni tak sempat kita habiskan. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Boleh tuan-tuan dan puan ya?